Tapi buku ni saya nak guna, cuba cari yang lain. So ini licin. Mungkin Dek, okay, kamu lipat-lipat tisu tu pun okey. Betul, asalkan dia tak licin je. Waalaikumsalam. Ya, Encik. Encik okey? Ini betul Abby? Ya, baru start. Boleh tak kalau kita pusing sekejap, kita tunjukkan daripada belakang? Ya, betul page ni. Subhanallah, Allahumma salli. Sekejap ya. Saya akan tukarkan biar nampak lebih jelas. Betul. Okey. Okey. Masya Allah, Allahumma salli Muhammad. Kita tunjuk suasana ni dulu. Okey, kamu pun pusing. Okey, sebelum kita mula, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dia kena Encik suami, Encik tolong tutup jap lampu tu, dia kena gelap background. Encik tolong tutup jap tu lampu. Sebab kita tengah lagi jelas. Satu lagi Encik, sorry. Ni lampu ni. Nanti kita buka balik. Okey, kita boleh lihat suasananya. Ya, betul. Nampak makin jelas. Tuan-puan sekalian, ini pandangan daripada atas. Okey, kawasan tempat penginapan kami. Masya Allah, Alhamdulillah. Masjid Nabawi. Nabawi tu daripada perkataan Nabi. Jadi maksudnya adalah Masjid Nabi SAW. Boleh dengar suara saya dekat FB? Boleh dengar dengan baik? Okey, kita boleh lihat, Masya Allah, dekat bawah tu. Tangan kamu okey, lepas je ni. Sebab ada nak zoom. Okey, Alhamdulillah sekarang di Masjid Nabawi ni, kita berkumpul dekat mana-mana, tidak ada halangan. Kalau sebelum ini, pengalaman yang lepas-lepas, bila kita berkumpul, kadang nak solat berjemaah, yelah, kita kan bawa rombongan. Jadi, ada nak buat solat sunat, ada buat solat tertentu berjemaah. Dan boleh jadi, sebenarnya, ini rombongan yang baru sampai daripada Mekah. Jadi, sampai je mereka terus menunaikan solat isyak berjemaah. Okey, dan begitu juga, bila pagi-pagi, kita dapat berkumpul untuk kuliah, tapi tanpa menggunakan speaker. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian, kita lihat, Masya Allah, pemandangan yang indah. Kena rapatkan sikit ke ni ya. Pemandangan, kenapa nampak gelap ya? Brightness. Ya, pemandangan yang indah Masjid Nabawi pada waktu malam. Okey, boleh lihat di tepinya adalah satu ruang yang sangat besar. Kalau dulu tanah, lalu lalang, kereta tepi ni. Tapi sekarang semua dah dibuat tiles. Dan kita boleh nampak ada lagi bahagian yang dikekalkan, iaitu yang dinamakan Saqifah Bani Sa'idah. Itu adalah satu kebun yang Rasul juga biasa pergi duduk berkumpul bersama dengan Al-Ansar. Okey, kita zoomkan. Saqifah Bani Sa'idah ni, tuan-puan sekalian, nanti saya akan ceritakan. Kita akan buat perkongsian sikit, kita akan ceritakan. Okey, di Saqifah Bani Sa'idah inilah tempatnya setelah kewafatan Nabi, dan ketika itu jasad Nabi belum lagi dimakamkan. Para sahabat di kalangan Al-Ansar dan Al-Muhajirin berkumpul di sini untuk memilih siapakah pengganti itu khalifah. Okey, kita boleh tengok pemandangan di bawah ni. Kita boleh nampak, boleh jadi ini jemaah yang baru sampai daripada Mekah. Biasanya berkumpulan begini mereka baru sampai kan daripada Mekah, kemudian mereka akan masuk untuk menunaikan solat. Boleh jadi solat jamak. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian, kita boleh nampak. Ini sekarang ni 1 jam selepas isyak ni. Ini suasana 1 jam selepas isyak. Dan bercahaya begini sampai subuh. Tidak ditutup lampu-lampu ni, bercahaya beginilah.
Setiap tiang yang anda nampak yang ada lampu itu adalah payung gergasi. Satu-satunya payung gergasi di dunia. Masya Allah. Ya, sebesar ini dan sebanyak ini. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kalau kalian boleh lihat yang petak-petak besar ni, yang petak-petak, okey kita zoom petak ni ya. Ini adalah tandas. Kalau nampak apa petak-petak sekeliling Masjid Nabawi tu kan, ada petak. Ini ada lagi petak kat sini. Nampak kan? Okey. Itu adalah tandas. Tapi ada sebagainya tak digunakan. Sampai hujung tu ada tandas tu. Sampai hujung. Ada tandas lelaki, tandas perempuan. Tapi tandasnya kita nampak bahagian atas pun dah besar. Tapi sebenarnya bahagian bawah lagi besar. Tandas semua bahagian di bawah tanah. Jadi bila kita sampai dekat pintu, kita kena turun eskalator. Ada eskalator turun, ada tangga dan ada lift bagi mereka yang berkerusi roda. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekian, kita boleh lihat ada jemaah yang sedang solat berjemaah. Okey. Sebab isyak sudah habis lama. Sejam yang lepas dari isyak, sejam setengah yang lepas. Boleh jadi ini ada rombongan yang baru sampai. Dan memang biasa kita boleh tengok suasana kadang tu berkeluarga. Ada yang duduk, makan, ada yang rehat. Kita boleh nampak lagi ya. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua, anda semua Allah kurniakan rezeki untuk sampai ke sini menjadi duyufur rahman, tetamu Allah. Subhanallah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sehat, rezeki masa yang lapang, rezeki urusan keluarga, anak-anak, rezeki harta yang membolehkan sahabat-sahabat kami untuk sampai ke sini ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah hajat mereka ya Allah, kuatkanlah nekat mereka dan berikanlah mereka usaha demi usaha ya Allah untuk datang ke sini, kemampuan untuk berusaha. Masya Allah. Okey, kalau kita tengok sekeliling tu adalah hotel-hotel. Okey, insya-Allah kita akan mulakan sesi perkongsian ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kita akan tukar dulu. Tukar. Saya tahu tuan-puan tak puas kan tengok, tapi nanti kita akan tunjuk balik. Itulah. Okey. Baik. Jadi kena buka lampu semula. Okey. Ya, betul. Saya duduk bawah ni. Sebab kalau duduk atas kerusi tak nampak. Okey, so kena letak balik tu. Encik, jadi tak encik? Lewat sikit. Okey. Baik. Masya Allah. Mai cik, kita buat perkongsian dua dulu. Silakan. Okey, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli Haji Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Masya Allah. Masya Allah. Duduklah kita ya. Boleh ya, duduk. Sekejap. Gitu. Sekejap. Saya kena sini lagi sikit. Okey, Dik. Encik. Boleh? Boleh. Okey. Subhanallah. Silakan. Dah tercabut satu. Mana? Kejap. Aduh, susah juga duduk atas lantai ni. Bukan apa, kalau duduk atas kursi tak nampak ni. Terus tercabut. Satu lagi, dia punya ni kecil ni. Perkongsian Ustazah? Ya, perkongsian. Ustazah, kongsi. Kongsi apa, Encik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada kali ini walaupun dalam keadaan yang cukup mengantuk Ustazah. Di Malaysia ni sekarang pukul 2 tak silap. Betul.
hampir pukul 2 pagi. 2 pagi. Itulah sebenarnya kita tak nampak Kenapa berapa, mereka tak tidur ni? Itu satu persoalan ni. Ya, kalau kat TikTok ada lebih kurang 400 lebih, dekat FB 300 lebih. Masya Allah. Kenapa 700 orang ni tak tidur malam ni Dan dia berjaga siang, berjaga malam, tidur siang. Mungkin bekerja kot. Ya, sambil dengan Alhamdulillah. Jika kita renung-renung kembali, Alhamdulillah, live Ustazah ketika berada di bumi ini hampir 3 bulan yang lepas. Okay. Kemudian Allah izinkan datang lagi membawa jemaah seramai 85 orang. Alhamdulillah, Allah izinkan, mungkin sebab ada semangat yang kuat untuk kami berada di sini lagi, kerana kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kerana tapi sebab umrah ini menawarkan satu ganjaran pahala yang sangat besar. Antara ke umrah tu mengampunkan dosa-dosa. Kemudian bila solat di Masjidil Haram 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda. Solat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda pahala. Allah nak beri banyak pahala kepada kita dan menghapuskan dosa-dosa, insya-Allah. Sebab kita banyak dosa, Ustazah. Ya, betul. Antara Ustazah dengan saya, siapa banyak dosa? Encik lagi banyak. So, Encik lelaki, Encik suami. Sebab Ustazah banyak cakap. Saya lagi banyak dosa. Lagi banyak dosa. Tapi kalau tak cakap, sepatutnya cakap dosa juga. Ya. Yeah. Maksudnya sepatutnya kena cakap. Tapi tak cakap. Contohnya kena tegur. Mazak juga. Kena tegur isteri, kena bimbing anak. Tapi tu berdosa juga. Orang lelaki kan, kot dia lah, dah besar dah. Isteri tu dah boleh fikir sendiri. Ramai mana sekarang ni suami tak mahu ambil serius bab menegur isteri, sebab ayat dia dah besar, dia dah boleh fikir dah, dia dah pandai. Padahalnya menasihati dan menegur itu kena sepanjang hayat sampai mati. Jadi tak sini banyak cakap, banyak dosa. Tak bercakap pun berdosa. Kalau tak bercakap ni yang betul. Betul. Ustazah sentiasa ada jawapan dia. Ya, betul, tak nak kalah. Jadi 1-0. 1-0 lah. Ya, betul. Liverpool dah kalah 1-0. Oh, bila malam tadi? Malam tadi baru selesai. Okey, Encik sokong mana? Saya sokong yang menang lah. Siapa yang menang? Nottingham Forest. Jadi dia lawan dengan paling rendah. Oh. Jadi kalah. Mesti kecewa, Ustazah. Masya Allah. Maksudnya apa sebut? Nottingham Forest. Tak glamour pun Nottingham Forest. Memang tak glamour. Macam mana Liverpool boleh kalah? Oh, itulah. Lepas tu dia punya, seluruh dunia jadi sedang tanya soalan yang sama. Lepas tu dia punya coach kena pecat. Belum lagi. Oh, dahsyat sangat tu. Patut kena pecat dah tu. Kena tukar. Walaupun hebat, tapi dah bola sepak. Ronaldo pun dah tua. Ya. Tak apalah, Cik. Okey, satu mukadimah lah pasal bola sikit. Jadi nak beri mukadimahnya adalah bila mana kita menyusuri sejarah ni, bumi yang penuh dengan barakah ini, kita dapati terlalu banyak istimewanya kita berada di bumi ini. Lalu kita mendekati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghulurkan salam. Tetapi yang lebih besar dalam kehidupan kita adalah menghampiri sifat-sifat ataupun kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kisah-kisah Nabi di sini, bagaimana Nabi berdepan dengan cabaran. Kisah di sini terlalu banyak dengan kisah peperangan di Madinah ni. Betul. Antaranya peperangan Uhud. Kemudian banyak lagi peperangan lah. Kemudian namun begitu diselitkan juga dengan kisah-kisah rumah tangga Nabi yang dibukukan dengan beberapa buku. Kita boleh ikuti dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita menjadi inspirasi, lalu baginda menjadi inspirasi kepada kita dan kita pun mengikutinya. Itu yang lebih besar sebenarnya. Masya-Allah. Itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Sikit lagi. Okey, Encik kan. Saya tanya soalan boleh? Subhanallah. Kita ada tetamu istimewa, jadi kita kena cepatlah. Sebenarnya duduk bawah ni, Dik, sebab nak dapat background Masjid Nabawi. Bila duduk atas sofa, dia jadi ni. Tetamu istimewa kita dah sampai. Nantikan siapakah dia. Masya Allah. Ifa ada sekali. Ni Ifa. Masya Allah. Cam tak cam. Masya Allah.
Ada sebut nama tu. Ada 2 artisnya. Ni tengah ni artis juga ya. Adik artis. Semua artis belaka lah. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Encik, saya nak tanya satu soalan pada Encik ya. Encik ada amalan khusus apa-apa tak? Yang membuatkan Allah bagi rezeki untuk sampai ke tanah suci dalam tempoh yang agak kerap. Ada apa-apa amalan ataupun tak beramal? Soalan tu nak dapat ilmu ke dapat soalan apa tu Ustazah sebenarnya. Sebab soalan kenal diri saya macam mana. Sekuat mana amalan saya bergantung sama lebih kurang dengan Ustazah juga. Ustazah kuat tak beramal? Apa amalan Ustazah? Kan isteri kena taat pada suami. Kalau suami kurang, isteri tak boleh lebih. Tak, isteri saya banyak memberi amalan, tips-tips pada orang lain. Tapi kurang beramal. Tapi saya dapat pahala bila saya berkongsi. Pahala menyampaikan je lah. Ya, tak. Pahala beramal? Tak. Menyampaikan satu pahala. Lepas tu orang beramal. Saya dapat pahala orang tu beramal. Sebab Ustazah tak beramal tapi dapat pahala orang lain beramal. dapat. Okay. Ada bahagian saya. Okay, baik. Faham. Maksudnya Jadi saya yang beramal tu. Ya? Oh, encik yang beramal tu. Ustazah dapat pahala. Saya rasa macam encik kurang juga beramal. Ustazah tidur banyak. Saya ni memang berjaga banyak. Dia macam ni ya, bab ni, masya-Allah, Allahu akbar. Kita akan baca ni ada banyak doa-doa, tiba-tiba borak macam ni, jangan marah ya. Muslimin muslimat. Malam-malam ni kan tak boleh serius sangat. Nanti kita akan cerita yang deep. Dia macam ni. Saya tanya soalan, cik pula perangkap saya. Okey. Tok Guru. Cik selalu kata saya Tok Guru. Okey. Cik, macam ni. Ada orang dia dapat pahala daripada banyak dia beramal dengan ilmu. Ada orang dapat pahala dengan menyampaikan ilmu. Jadi masa dia lebih banyak membaca ilmu, mengkaji dan menyampaikan. Jadi ada orang pula masa dia tidak digunakan untuk membaca, mengkaji, menyampaikan. Dia mendengar. Jadi kedua-duanya saling memerlukan lah. Jadi bahagian pahala masing-masing. Kalau kita tengok Imam Syafi'i contoh kan. Kalau pada waktu malam, bagi ahli ibadah, dia banyak ibadah apa? Baca Quran, zikir, solat. Betul? Betul. Tapi bagi ulama-ulama ni, waktu malam, ibadahnya adalah baca kitab, menulis kitab, menyelesaikan masalah-masalah ummah. Buat kaedah-kaedah fiqh dan sebagainya. Tapi kalau orang nampak macam dia tak buat ibadah sebab tak solat. Gitu. Jadi bahagian masing-masing. Encik ada bahagian apa-apa tak? Macam tak ada apa-apa ni? Kita rahsia Ustazah. Kita tak tanya pada orang. Yeah. Tapi saya belajar Ustazah. Ya. Al-ilmu bila amal kal sajarah bila fawakih. Betul tak? Bijak. Bijak cik. Sebenarnya jarang orang sebut fawakih. Biasanya al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Samarin. Sama lah maksud dia. Dia sebenarnya bahasa Arab tu dia ada seni dia lah. Biar hujung-hujung sama. Bila amalin samarin. Tapi fawakih tu betul lah buah. Saya belajar buah dulu bahasa Arab. Fawakih betul. Maksudnya ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Pokok tanpa buah. Ustazah lah. Tengok tak? Memang suka kenakan saya. Dia kata saya ada ilmu tapi tak beramal. Pokok tanpa buah. Ya. Cik. Ya, pokok yang berbuah. Perasalah. Dia macam ni cik. Buah tu berbeza. Memang Ustazah takkan kalah. Orang perempuan takkan kalah, okey? Sebab encik sekarang saya dah 3, encik dah kosong. Encik macam ni. Ada orang, okey, dia belajar tentang ilmu solat sunat. Kan? Contoh solat sunat tu. Solat sunat. Cuba encik kata encik beramal. Encik beramal solat sunat apa? Rahsia Ustazah. Kalau rahsia tu memang tak lah tu. Bila sebut dia kena orang kata kita riak. Betul-betul. Okey. Kan ada 12 solat sunat yang mana Nabi sebut akan dibina istana di syurga. Apa 12 solat sunat tu sebut? Kalau 12 solat sunat Ustazah beramal. Bukan. Okay. Hadis tu. Hadis tu. Apa 12 solat sunat tu?
2 rakaat sebelum subuh. Sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas 2 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum 4 zuhur. rakaat selepas zuhur. Ustazah, nampak sangat bila fawakih. Astagfirullahalazim. Encik kena faham ada 2 hadis Nabi. Okey. Satu hadis yang khusus yang akan selamat daripada api neraka 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Tapi kalau yang 12 rakaat tu yang akan dibina istana di syurga tu, dia 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Pasti Ustazah. Okey. Okey. Dek, cari. Solat awabin, solat sunat awabin. 2 rakaat selepas maghrib. Ya, 2 2 rakaat rakaat selepas selepas isyak. isyak. Jadi berapa tu? 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12. Asal tak ada. Ustazah beramal. Ya, tak boleh cakap. Masya Allah. Okay, alhamdulillah. Encik yang bila fawakih sekarang. kalau encik bi fawakih dengan buah, beramal macam buah, macam pokok ada buah, mesti encik ingat. Ya, saya ingat, cuma saya confuse Ustazah ni. Okay. Ada 2 hadis pula tiba-tiba ni. Memang betul. Okey. Ya, satu hadis yang akan membebaskan dari api neraka, satu yang akan dapat istana di syurga. Okey. Solat sunat awabin, tengok solat ada sunat Dayana qabla Amir. ba'li. Ada Dayana Amir. Oh, ada. Masuk Dayana Amir masuk. Tengok orang Malaysia tak tidur. Oh, bukan. Oh, nama Dayana Amir. Oh, sama. Oh, dia orang tu. Okey. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dekat solat Adillah solat 2. Oh, tak. Bukan yang ni. Ustazah hafal hadiah Ustazah? Astagfirullahalazim. Hafal. Saya hafal. Baca hadis ni. Baca. Tapi saya tak nak nanti saya riak pula. Nanti orang kata Alah, satu lah. Baca hadis tak riak lah. Cik ni banyak masalah hati ni. Ya Allah, sikit-sikit riak. Biasa kalau macam tu yang betul-betul riak. Dia ada 2. Orang yang riak ni, sama ada dia suka tuduh orang riak, dia ada masalah riak. Faham tak? Macam gini kan. Riak orang tu. Sikit-sikit cakap orang riak. Jadi dia kena check. Boleh jadi dia yang ada masalah riak. Sebab bila dia kata orang tu bersedekah, nampak riak. Mungkin dia bersedekah riak. Sebab tu dia selalu tuduh orang riak. Satu lagi, ada orang, dia tak nak cakap dengan alasan takut riak. Memang dia ada masalah besar dengan riak. Jadi encik yang mana? saya yang ketiga. Oh, bukan yang satu, bukan 2. Dah, jangan buat alasan. Encik baca hadis. Kata encik hafal hadis. Ustazah confirmkan dulu. Ustazah, dah lama saya ini dah. Kata 2 minit. Ya. Saya ada kuliah juga lepas ni. Okey. Ada jemputan ni untuk ceramah ni. Allah. Siang encik suami. Tak ada orang jemput dia. Dia tak ada. Memang betul tak ada orang jemput. Lepas tu kan dia tahu saya nak buat sharing ni. Dia pun nak juga buat. Dia pun kumpulkanlah jemaah lelaki dekat satu bilik lain. Kosong lagi Ustazah. Lepas tu Cik balik WhatsApp ni. jujur ni. Yang saya gelak je, dia confident. Kamai lagi lepas isyak. Cik Suhabi kata dia kena balik cepat sebab nak buat preparation. Ada kuliah sama lelaki. Lepas tu dia dah siap-siap tadi, dia dah pergi. Lepas tu dia turun balik. Rupanya tak ada orang. Tak ada orang. Dia buat pengumuman dalam grup. Ada kuliah sama jemaah lelaki. Saya rasa mungkin masih tak ada kot. Masih tak ada. Cancel lah. Saya beritahu cancel. Cancel. Dia bukan encik cancel kan. Majlis tu mengancelkan diri sendiri. Cik faham? Kena live group lah ni. Jaga. Allah uji. Allah menguji. Itulah. Kalau Ustazah tak live group. Tak. Saya kalau walaupun seorang saya akan ceramah juga. Masya Allah. Walaupun Macam seorang. 1000 orang. Macam 1000 orang. Saya live group lah. Tak boleh, itu Jumaat umrah. Ujian. Masing-masing pun. Kalau ceramah datang masjid, Datang seorang je, masjid, saya insya-Allah teruskan. tak live masjid. Gini encik, insya-Allah. Encik, insya-Allah nanti saya akan aturkan satu ceramah untuk encik. Yang dihadiri oleh 7 orang anak kita. InsyaAllah dia orang akan datang. So dia orang takut penjemputnya adalah umi dia. Boleh encik? Boleh. Okey, encik sambung sikit. Sebab saya tahu encik dah buat persiapan kan nak buat perkongsian dengan jemaah lelaki. Betul. Encik kongsi kat sini lah. InsyaAllah. Subhanallah. Masa saya tempat study gitu. Ustaz dah balik lambat masjid tadi. Nak selfie lah, nak bergambar dengan orang lah. Ustaz dah ajak orang bergambar. Orang harap pun Ustaz tak ajak bergambar. Masya Allah encik.
Tak. Saya tak ambil gambar orang Arab. Orang Arab tak kenal saya. Ingat tuan Ustazah ajak semua orang bergambar tadi. Okey. Okey, insya-Allah sedikit daripada saya sebagai penutup. Bila mana kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi yang mulia ini, bumi yang suci ini, pastinya kita menginginkan sesuatu. Kita berkorban masa kita Ustazah, tenaga kita, duit kita Ustazah, yang kita sayang selama ni, kita simpan banyak-banyak selama ini. Kita simpan. Tak simpan. Kita simpan Ustazah. Kemudian kita sayang sangat-sangat. Kemudian bila ada tawaran ke Mekah ini, kita korbankan semuanya. Mahal harganya, nilainya. Kemudian masanya, meninggal orang tersayangnya. Pasti ada sesuatu yang kita inginkan Ustazah. Betul. Pastikan kita ingin sesuatu. Apa yang kita nak di bumi Mekah dan di bumi Madinah, apa yang kita nak bawa balik ke bumi Malaysia nanti, mesti ada sesuatu, impian tu. Kita nak tercapainya umrah yang mabrur, sebab umrah yang mabrur ni memang mengampunkan dosa-dosa. Kemudian kita nak menjadi seorang yang lebih baik dengan penuh amalan zikir harian kita. Kerana terlalu banyak pahala yang Allah tawarkan kepada zikir kita. Yang kita buat pagi-pagi tu zikir 6.30 tu, zikir rahmat tu, pahalanya seumpama 10 orang hamba kita bebaskan, dan seorang hamba yang kita bebaskan itu seumpama membebaskan anggota badan kita daripada neraka. InsyaAllah Allah tawarkan begitu tak hebat pahala dia. Dan diberikan 100 kebaikan, 100 keburukan dijauhkan. Kemudian Allah beri kelebihan dijauhkan daripada bisikan syaitan dan juga jin. Maknanya satu amalan yang kita boleh bawa untuk balik-balik ke Malaysia. Begitu juga amalan-amalan lain. Begitu yang saya sebut tadi adalah bagaimana kita mengambil peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu contoh terbaik untuk kita bawa balik ke Malaysia itu, dengan kita amalkan dalam sebuah keluarga kita. Okay, dengan isterinya, dengan anak-anak. Encik, okey. Bila kita sebut amal, Cik kena bagi contoh. Sebab ramai orang boleh ceramah umum, pasal orang pun dengar blur. Nak beramal macam dia dah dapat kesedaran tapi tak ada contoh. Contoh tu dia real. Okey Encik, kota Madinah juga digelar sebagai kota cinta. Betul. Sebab apa kota cinta? Sebab di sini banyak kisah-kisah cinta antara isteri Nabi dan juga baginda sendiri. Betul. Contohnya ni bagaimana Nabi mempertunjukkan kasih sayang, menyikat rambut dalam masjid tu kan. Sayyidina Aisyah dalam rumah, kemudian Nabi pun hulur kepala. Untuk sikat rambut. Ustazah pernah sikat rambut saya tak? Astagfirullahalazim. Tanya kalian ramai. Contoh kita nak bawa ni. Ya, memang. Tak ada, sekarang tak ada rambut. Tak ada rambut tak boleh. Tak ada rambut. Encik botak sekarang. Oh, okey. Tapi pernah saya sikat. Pernah lah. Tak ingat bila. Itulah. Lagipun rambut Encik pendek. Okay. Tak sikat ke tak sikat macam sama. Sama je. Lagi memudah lah. Betul. Tapi kalau sikat sebenarnya tu, dia bukan sikat rambut saja. Dia sikat hati tu sebenarnya. Oh, hati saling bersentuh. Hati, betul. Okey. Lagi, maksudnya suami sikat rambut isteri sikat rambut suami. Betul. Itu sunnah Nabi. Lagi apa lagi Nabi buat? Ini kota cinta. Betul. Tempat Nabi, banyak kisah-kisah cinta Nabi dirakam di sini. Kalau sebelum di Madinah, di Mekah, isteri Nabi seorang je. Maksudnya siapa isteri Nabi? Sayyidah Khadijah. Betul. Tapi kisah Rasul dan Khadijah tidak banyak dirakam dan dicatat. Kerana Sayyidah Khadijah tidak meriwayatkan hadis. Betul. Jadi yang meriwayatkan hadis kebanyakan isteri Nabi adalah Sayyidah Aisyah, kemudian ada beberapa orang lagi isteri Nabi yang lain. Betul. Jadi kisah romantik Nabi ketika bersama dengan Khadijah kita kurang dapat. Betul. Tapi yang banyaknya adalah kisah Rasul dengan Aisyah dan isi-isi Nabi yang lain, dan semua itu berlaku di Madinah. Itu namanya Madinah di kota cinta. Okey, apa lagi contoh, Cik? Contohnya bila mana Nabi balik daripada pekerjaan harian dia sebagai seorang pemerintah agama ni, pemerintah sebuah negara Islam Madinah ni. Nabi letakkan dia punya pangkat dia di luar rumah. Nabi masuk dah sebagai seorang suami. Masya Allah. Dia tengok isteri dia kali bagi salam tu, Assalamualaikum, dijawab oleh isteri Saudah, tak silap saya Ustazah. Ya. Dia jawab tu dia lemah sangat. Je. Waalaikumsalam, lemah. Jadi Nabi tahu memang tak larat. Ketika itu sedang tengah penat, sedang uli gandum, lalu Nabi pun seling tangan dia, uli bersama-sama. Masya Allah. Ustazah pernah uli tak gandum? Pernah uli tak gandum? Pernah uli gandum tak? Maaf, tak dengar. Okey, sebenarnya sekarang donat dah siap. Yang ada tempah lah. Tak payahlah uli-uli tu. Okey. Pernah handset ya. Ya, tapi Encik, sebenarnya nak kata Rasulullah ni dia sangat
dia sangat peka dengan suara isteri. Betul. Kalau encik dengar cara saya jawab, Waalaikumsalam, encik masuk tak rumah? Tak masuk. Maksudnya Kena mamak ada. Oh, kena mamak. Maksudnya tu cara jawab nak marah. Betul. Encik tak masuk? Tak masuk nak marah. Kan kita kena keluar kalau orang marah ni. Dah jauh. Astaghfirullahaladzim. Okay. Tapi cik tak pernah pun pergi kedai pernah, mamak. ya. Tak pernah. Sebab Ustaz tak pernah marah. Tak pernah pun bunyi marah-marah di rumah tu. Cik, Anak-anak pun Madinah ni, Madinah. Masjid Nabawi ni tak baik beli sampai tahap tu. Dia macam ni. Okey, saya tanya encik. Bila Sayyidatina Aisyah marah, Nabi buat apa? Nabi akan... Banyak cara Nabi buat. Ya. Satunya Nabi tarik pipi apa? Bukan pipi. Hidung. Saya ni duduk buat kembang. Tarik hidung. Tarik hidung. Jadi romantik. Romantik. Maksudnya masa tu Sayyidatina Aisyah tengah marah. Lepas tu Rasulullah pujuk dengan Tarik hidung. tarik macam picit hidung. Kemudian Rasul sebut apa pasal Aisyah. Aisyah terus tersenyum. Maksudnya cara Nabi dengan isteri ni, Nabi tahu isteri ni kalau marah macam mana cara. Encik kalau saya marah macam mana encik? Oh. Nak jawab sini tak? Bersedia tak ni? Ya. Bersedia? Ya, Tak apa bersedia. lain kali tak. Kata saya tak pernah marah. Dah kalau saya kata telefon Madinah tak boleh nipu ni. Ya, betul. Okey, tak apa lain kali tu nanti saya Okey, cerita. lagi Tak tips. tanya tadi tu. Ya. Saya tanya tu ada sebab. Ustazah boleh tak gandung? Kalau Ustazah boleh gandung, saya boleh bersama-sama. Okey. Ustazah boleh tak? Masaklah dapur. Masaklah soalan masak tak ada dapur. Masak. Jadi saya tolonglah masak dia baru Betul. Tanya uli gandung, saya kan takut nawak. Okay. Sebab saya memang pernah buat donat, sekali tak jadi, saya dah tak buat. Memang bak kuih-kuih semua ni saya macam mungkin tak minat kan. Jadi macam tak Tapi ikhlas. makhluk lain boleh makan donat Ustazah. Makhluk lain. Bagi kat Apa-apa binatang lah. tengok. Ya, saya kan sebenarnya, Masya Allah. Tak apalah cik, kau nak cerita jadi panjang. Kita ada tetamu lagi ni. Satu lagi tips. Cinta Rasulullah dengan isteri. Ini kota cinta, kota Madinah ni. Betul, tempat betul. Rasulullah Kota bercinta. Satu lagi Nabi Muhammad ni suka mendengar. Betul. Kalau isteri ramai tu pergi rumah-rumah tu mengadu masalah, mendengar dengan penuh senyuman. Tenang je. Betul. Saya ada tak ciri-ciri tu Ustazah? Sebab isteri saya penceramah. Isteri saya penceramah Ustazah. Jadi isteri banyak cakap. Boleh tahan lah. Tak berhenti. Boleh tahan. Macam luar perasaan je cik ni. Encik boleh dengar tak? Saya suka mendengar Alhamdulillah. daripada bercakap. Okey. Ni Sebenarnya ada satu kisah. Satu ketika Sayyidatina Aisyah ni, dia berkumpul dengan kawan-kawan perempuan. Bila berkumpul, tak silap saya ada 11 wanita ataupun 13 antara dua tu. Dan semua wanita ni bercerita tentang suami masing-masing. Tapi bukanlah cerita aib. Tapi ada jugalah salah seorang tu cerita juga pasal aib suami. Lepas tu ada yang memuji suami. Bayangkan ya. Encik cuba bayangkan ya. Sayyidatina Aisyah dia mula bercerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi berkumpul dengan contoh 13 orang kawan-kawanku. Yang pertama bercerita begini-begini. Yang kedua pula cerita pasal suami dia gini-gini. Yang ketiga pula cerita begini-begini. Encik, kalau encik lah saya bercerita, encik boleh dengar sampai yang nombor berapa? ada berapa nombornya? 13 cerita. Masya Allah. Satu cerita pun saya tak boleh rasanya. Tahu tak apa. Mungkin satu cerita saya masuk kedua, berapa banyak cerita lagi ni? Cik akan tanya. Mungkin. Macam tadi lah Ustazah mimpi tadi kan. Itulah. Saya tak ada dengar. Satu cerita je tu tak ada dengar. Satu cerita sebab mimpi tu menakutkan. Okey. Bayangkan Nabi SAW sangat sibuk, tapi bila tahu isteri ni memang Aisyah suka bercerita, suka bercakap, Rasul layan satu demi satu sampai habis. Rasul tak tahan. Berapa banyak cerita tak? Rasul tak tahan. Betul. Aisyah cerita sampai yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dan saya baca hadis tu panjang. Dan akhirnya Rasul bagi respon. Sebab ada orang lelaki dia buat-buat dengar. Lepas tu kosong. Lepas tu, ya bang, apa pendapat bang? Apa dia? Rupanya buat-buat dengar.
Encik biasa macam tu kan? Biasa. Biasalah. Saya akan test. Ujung tu saya akan test. Saya akan tahu cik sebenarnya buat-buat dengar. Saya akan tanya balik beberapa soalan. Betul. Saya kata tak dengar kan? Tak Sebab dengar. terlalu banyak poin satu. Okey. Satu pergi Jadi, poin mana yang penting? Bayangkan ni Rasulullah dengar sampai sudah habis cerita Aisyah. Rasul buat kesimpulan. Rasul kata, aku denganmu ibarat seperti suami sekian-sekian. Maksudnya Rasulullah ambil akhlak yang terbaik di kalangan suami-suami yang Sayyidah Aisyah cerita tu. Rasul kata, begitulah aku denganmu. Sebab ada yang Aisyah cerita, yang ni sayang sangat isteri dia. Setiap hari, contohlah dia sebut nama suami ni, akan buat begini kepada isteri dia sekian-sekian. Masya Allah. Jadi Rasul kata, aku lebih lagi daripada, contohnya nama tu Abu sekian-sekian, melayani isterinya, aku lebih lagi. Maksudnya Rasul ni, kalau kita kata perempuan tak nak kalah, Rasul sendiri pun dalam bab buat baik pada isteri, Rasul tak nak kalah dengan siapa-siapa. Masya Allah. Macam encik kan, encik macam ada tengok cerita-cerita kan, drama, apa-apalah encik tengok, encik boleh nampak tak, kan perasan tak adik-adik, kat sini kita boleh tengok ramai orang lelaki yang menyantuni isteri, yang kadang kalau Ustazah lah, tengok ada yang lelaki tolak wheelchair isteri, lepas tu cari tempat solat. Macam tadi saya tengok ada, mungkin orang Turki kot, isteri tu boleh jalan, lepas tu suami ni bawa kerusi untuk isteri duduk, lepas tu ia pun bawa, walaupun pergi kawasan perempuan tapi bahagian luar, sampailah dia bukakan kerusi dan dia suruh isteri dia duduk dengan pimpin tangan, lepas tu susunkan barang-barang isteri dia. Maksudnya tengok dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Lepas tu bagi tahu, macam kita boleh faham lah, dia bercakap tu dia bagi tahu, tunggu sini nanti saya datang ambil. Dan saya menyaksikan pemandangan yang begitu sangat indah sekali lah. Betul. Sebab itu Nabi berani declare, khairukum li ahli, yang paling baik dengan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang paling baik dengan ahli keluarga. Maksudnya tidak ada manusia yang berani declare macam tu. Contoh kalau encik katalah, ciri-ciri suami yang soleh begini-begini, saya lah suami yang paling soleh, encik berani nak cakap macam tu, suami terbaik? Tak. Kita takkan berani. Hanya satu manusia saja yang berani claim. Nabi kata, orang yang paling baik dengan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Dan saya lah orang yang paling baik ahli keluarga. Maksudnya Nabi suruh korek cerita tentang Nabi, belajar, tahu, dan jadikan Nabi sebagai contoh. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah nak tahu lebih lagi? Ya? Next episode. Next episode. Okey, Masya Allah. Cukup. Tak ada dah? Tak ada dah. Romantik Nabi semua ya? Masya Allah. Terlalu banyak Ustazah. Ya. Nanti Jadi bila encik mendengar saya tu, kan, maksudnya apa, mendengar saya luar, encik terus jadikan motivasi masa tu Nabi SAW. Betul kan? Betul? Okay. Masya Allah. Panjangkan lagi. Okey, baik-baik. Muka orang lelaki bila dia dah tak berapa dengar, muka dia tak boleh kontrol. Kita kalau perempuan boleh cover muka. Contoh kan ada orang luar masalah, kita buat Masya Allah, Ya Allah, pada dalam hati macam mana nak berhenti. Tapi muka orang lelaki memang tak boleh kontrol, tak boleh cover. Nampak sangat muka tu dah kelair. Jujur. Ya, betul. Perempuan tak jujur kadang-kadang tu. Okey. Baik. Okey. Encik sila berlalu. Siap encik. Encik carilah mana-mana pendengar yang sudi dengar ya. Memang tak ni pukul 9.30. Tak ada dah. Tak ada. Kesian. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Sekarang tetamu istimewa kita, nanti kita akan duduk di sofa. Tapi sebelum itu kita akan tunjukkan sekali lagi, Masya Allah, kita akan tunjukkan sekali lagi suasana Masjid Nabawi sebelum kita beralih ke sofa. Sebab kita ada 3 orang tetamu istimewa, InsyaAllah. Okey. Ya, kita akan doakan tuan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan sama-sama mendoakan. Ni Muhammad Zaid bin Rusli, memudahkan urusan di akhirat. InsyaAllah kita doa. Kita doa sahabat-sahabat. Okey. Sekejap. Okey. Okey, sama-sama kita melihat keindahan Masjid Nabawi. Okey, sebab kita kena tutup lampu
Kalau tak dia jadi bayang. Ustaz, Encik. Encik ada peranan, Cik. Masya Allah. Okey. Sekarang kita boleh lihat. Jom. Sahabat-sahabat. Betul? Betul, Encik. Terus terang, Encik. Ada ke? Alhamdulillah. Encik paksa orang ke? InsyaAllah. Okey, kita boleh tengok suasana indah Masjid Nabawi sama-sama sahabat-sahabat. Di dalam sana ada jasad baginda Nabi SAW dan di sebelahnya adalah Sayyidina Abu Bakar dan di sebelah lagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masya-Allah, sama-sama sahabat-sahabat. Allahu akbar. Kita bagi salam ya kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Abi Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, memberi salam kepada Nabi tidak ada halangan walau di mana sahaja. Anda daripada Malaysia, kami yang dekat, di mana sahaja kita memberi salam, salam itu akan sampai kepada Nabi. Di mana sahaja kita berselawat, selawat itu akan sampai. Masya Allah, muslimin muslimat, keindahan Masjid Nabawi. Madinah Al-Munawwarah maksudnya adalah Madinah yang bercahaya, bandar yang bercahaya. Kalau Makkah Al-Mukarramah, Mekah yang mulia. Masya Allah. Okey, sekarang pukul 9.22. Tuan-puan sekalian, kita boleh lihat suasana. Tadi kita dah tunjukkan di sebelah Masjid Nabawi, kita boleh lihat ada satu tempat pokok-pokok. Boleh nampak ya pokok-pokok? Subhanallah. Kita boleh tengok pokok-pokok ni. Masya Allah, ada yang kata Ustazah jangan sweet sangat dengan suami, hormat yang single. Kita doakan, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, kurniakanlah kepada yang single mingle ni pasangan yang soleh dan solehah. Kurniakanlah buat mereka Ya Allah, suami dan isteri. Ya Allah, yang menyejukkan hati, menyejukkan mata Ya Allah, yang bersama-sama berjuang untuk ke syurga Ya Allah. Okey, tu apa sekalian yang nampak tiba-tiba ada pokok tengah-tengah tiles ni kan, kenapa ia dikekalkan dan kenapa ada pagar, dan pagar tu dah ditutup terus. Ketika kali pertama saya datang umrah dulu, kami boleh masuk lagi dalam tu, boleh duduk, boleh masuk. Tapi sejak 5 tahun kebelakangan ni memang dah ditutup terus demi menjaga tempat inilah supaya kekal. Muslimin muslimat, tempat itu diberi nama Saqifah Bani Sa'idah, iaitu satu ladang Bani Sa'idah sebenarnya, yang mana di tempat ini juga biasa Rasulullah SAW datang, duduk, kalau istilahnya macam melepak lah, duduk lepak-lepak. Dan ini adalah tempat kaum Ansar. Al-Ansar, kaum Ansar. Ansar ni penduduk tetap Madinah. Di sini tempat mereka berkumpul, berbincang. Para pemimpin mereka biasa akan buat mesyuarat, pertemuan di sini. Jadi jaraknya hanya beberapa meter saja dengan Masjidin Nabawi. Boleh nampak ya? Dan peristiwa besar berlaku di sini ialah pemilihan khalifah selepas kewafatan Nabi. Dan keputusan untuk memilih khalifah itu dilakukan ketika Nabi belum lagi dimakamkan. Maksudnya Nabi belum ditanam, namun telah pun dibincangkan, menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya perkara yang melibatkan pemerintahan, tidak ditangguhkan. Bukannya tunggulah dulu Nabi ditanam dulu baru bincang, tidak. Para sahabat tahu kepentingan pengurusan kepimpinan ni. Kita boleh tengok kawasan luar ni masih luas, dan ini menjadi tempat backup sekiranya di dalam ni tak muat. Memang macam solat Jumaat, solat sekarang pun dalam Masjid Nabawi dah penuh, dan di persekitaran pun penuh, dan memang ada dihamparkan kapet lah di sekitar ini untuk menunaikan solat. Muslimin muslimat, kita zoom sikit, kita boleh tengok suasananya. Kita boleh nampak ada ramai juga manusia sedang insan-insan muslimin muslimat masih duduk beriktikaf.
ada berkeluarga, ada dengan anak-anak kecil, kita boleh nampak. InsyaAllah grup kami, jemaah kami bagi muslimat pada malam ini jam 11 malam, lebih kurang dalam sejam setengah lagi, 9.30, 10.30, ya, giliran kami untuk masuk Raudah. InsyaAllah doa akan dipermudahkan. Semua dapat waktu pukul 11 malam ni. Masya Allah. Okey. Jadi dah lepas rindu kan, sahabat-sahabat dah tengok Masjid Nabawi. Sekarang insya-Allah kita akan sama-sama meneruskan perkongsian pada malam ini dengan tetamu istimewa kita. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Abi Bakrin, assalamu alaika ya Sayyidina Abi Bakrin, assalamu alaika ya Sayyidina Umar, assalamu alaika ya Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, Masya Allah. Sekarang kita akan sambung ya. Okey, kali ni Ustazah rasa kita kena duduk sini. Okey. Ceritanya ya, pandai adik. Ceritanya kita ya. Okey. Okey. Alah, terlebih tinggi lah pula. Jap. Ya. Okey. Satu. Okey, kita cuba kalau ini kat sini. Tapi kita kena atas tu juga, dik. Kena buat macam tu juga. Okey. Baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masya Allah. Silakan. Tetamu istimewa. Allahumma sallam Muhammad. InsyaAllah. Terima kasih jumpa kita orang malam-malam. Ya, terima kasih sudi datang malam-malam. Meh. Masya Allah. Ya, Meh naik je. Jom. Tak apa, boleh. Nanti kita ke belakang lagi. Oh, tiba-tiba duduk belakang lah, comel. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Sihat, Katanya daripada Mekah. Macam mana boleh tiba-tiba pergi Mekah? Pasal dia memang plan bila kalau dah bersih, memang nak. Masya Allah. Alhamdulillah. Dek. Sebenarnya ini sahabat Adik saya. Adik. Oh, adik Diana. Dek, dah dapat sikit, Dek. Are you okay? Okay tak, Dek? Okay. Masya Allah. Okay, ke belakang lagi untuk TikTok. Ni dah okay. Ya, sebenarnya biasa pagi-pagi kalau kita buat majlis zikir tu kan, kan Ustaz 6.30 setiap pagi majlis zikir. Lepas tu kita ada sambung kitab Riyadhus Salihin tu. Dalam TikTok biasa dalam 3,000 lebih, sini dalam 4,000 5,000 macam tu. Jadi TikTok sebenarnya dah semakin, dek tak apa. Sebenarnya dia dah semakin, TikTok ni okey, cantik. Dia dah semakin ramai yang mula hadir majlis ilmu di TikTok. Ya. Awak pun. Kenapa suka TikTok ya? Tak, maksudnya kadang sebab TikTok ni macam Ustazah buka akaun TikTok tu untuk kuliah sajalah. Tapi kenapa orang muda suka TikTok? Sebab sekarang kat TikTok ada banyak buat business platform. Kira ada bag kuning tu, dia nak jual barang kat situ senang. Okey. Okey, jadi dia lagi mudah berbanding IG ke sekarang? Lebih mudah. Oh ya. Okey. Baik. Aktif tak TikTok? Tak, saya tak ada akaun TikTok. Ada juga. Tak ada, tapi saya dapat feedback daripada macam adik semua pun diorang macam suka. Lepas tu diorang cakap macam kalau diorang tengok satu ceramah, nanti keluar lagi banyak ceramah yang lain yang macam apa yang diorang nak, nanti lepas tu akan automatik macam terkeluar. Betul. So dia banyak tahu apa yang kita ceramah yang nak tengok. So banyak ilmu baru. Maksudnya kalau sebelum ini kan ramai juga yang anti TikTok, kata TikTok lalai, TikTok
Kemudian ada satu kumpulan yang kata kita kena memperbanyakkan konten yang bagus di TikTok nak mengalahkan konten yang tak bagus. So bila ada orang yang sambut saranan tu, jadi akhirnya semakin seimbanglah pengisian di TikTok. Jadi yang macam tak bersetuju tu pun dah semakin terbuka dan mereka pun dah menjadikan TikTok sebagai satu medan dakwah. Okey, kita bersama dengan siapa yang kenal, siapa yang cam. Dik, saya rasa kan kena buka lampu kiri kanan. Sebenarnya lampu tu dah buka belah sana. Ya, itulah. InsyaAllah. Okey. Ya. Kita bersama dengan siapa tahu? Tadi saya dah sebutkan. Ni Diana Amir. Kemudian ni sahabat baiknya Elfaiza ul Haq. Elfaiza ul Haq. Itu memang nama betul? Ya. Masya Allah. Elfaiza ul Haq. Memang dalam IC pun macam tu? Tapi Singapura kan? Singapura saya. Okey. Jadi kalau datang Malaysia kan berlakonnya di Malaysia. Jadi memang guna pasport lah. Alah. Kena pasport. Betul lah kan? Guna pasport lah. Sebab Dia ada kena visa tak? Tak ada keluar kalau berlaku untuk long term tu memang sepatutnya ada work permit dengan working visa lah. Tapi kat Malaysia kan keluar masa muda. macam tu. Okey. Siapa yang kenal Elfa? Siapa yang kenal Elfa? Mari kita tengok komen di telefon. Elfa last berlakon Allahu Akbar. Entah cerita apa? Wallahu alam. Kalau kat Malaysia tu rasanya keluarga karaoke time tu belum pakai tudung lagi. 2015 kot. Oh, dah lama dah Elfa berhenti berlakon? Macam tu lah. 2015? Sambung di Singapura sebenarnya. 2015 tu sambung di Singapura. Lepas tu dah pada tahun yang sama tu pakai tudung. Daripada pakai tudung tu terus slow down. Dia bukan niat nak slow down sebenarnya, tapi macam Allah memang slow downkan untuk kita. Ya, betul. Bila kita dah mula mentaati perintah Allah, jadi Allah melorongkan jalan-jalan. Masya Allah. Okey, Elfa. Elfa berlakon daripada umur berapa? Berlakon, kalau tak silap, umur 21, tapi masuk industri perfilman, TV, hosting nyanyian umur 18 tahun. Di Malaysia? 18. Oh, di Singapura. Singapura dulu. Kalau di Malaysia saya tahun 27 tahun ke? 27 ke tak silap. 2012. First Umur 27. 2012. Betul, 27. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian. Ada satu, kamu ingat, kenal Elfa? Oh, kenal. Masya Allah, Ustazah pun bila semalam masa jumpa macam lepas tu Ustazah minta buka, pernah tengok. Tapi ada drama ataupun filem yang glamour yang menaikkan nama Elfa. Adam Hawa 2012. Adam Hawa. Elfa sebagai Kawan baik Nadia Nisa, kawan baik Hawa. kawan baik. Watak yang baik lah. Dia tak berapa nak jahat lah. Tak berapa nak jahat. Tak berapa baik, tak berapa jahat. Tapi dia memang wataknya adalah untuk pemanas macam tu. Sikit je. Di mana ada konflik sikit dengan kawan baik, tapi dia bukan jenis antagonis lah. Tak, dia tak. Dia kawan baik. Okey, subhanallah. Dek, saya rasa TikTok tu kena alih ke sini. Dekat. Tak, maksudnya biar sebelah sini. Okey, tapi memang okey, bolehlah kalau kita tiga je boleh lah. Kakak dia jauh sangat. Okey, tapi ni Abby tu kan dia macam ya. Lengah. Tak, dia nak merapatkan. Tak apa. Kamu kena pusing sini sikit. I menyindir kat you. Macam ni. Ni kena pusing tak? Awak tak apa yang putih tak? Adik putih ni tak maksud tak apa. Awak pusing sini sikit. Adik putih. Sebab semua hitam belakang ni. Okey. Masya Allah, bayangkan ya. Seorang apa ni dulu ni, ini pun dulu boleh. Ini pun dulu, Masya Allah, lupa dah. lupakan yang selama ni Diana Amir ni. Tapi dulu tak, Ustazah memang betul-betul lupa. Masuk industri lakonan,
memang free hair ke masa tu dah pakai memang dah pakai tudung? Memang bermula. Itulah sebenarnya. Sebab Alhamdulillah ramainya pelakon kita. Bagus tak ingat kan? Tak ingat-ingat. Sebab ada kan pelakon kita masuk memang dah pakai tudung. Betul. So hampir Baguslah, itu yang saya nak Ustazah. Sebenarnya saya doa tu Ustazah. supaya orang lupa semua. Saya nak Macam mana dia anak amal dia nak ambil lama, semua orang lupa. Amin. InsyaAllah. Di Madinah ni Ustazah. InsyaAllah, amin. Allah hilangkan ingatan. Amin. Allah Betul. lupakan. Jadi sebenarnya Ustazah sendiri pun macam dia nak ambil dulu dah pakai tudung rasa. Cuma sekarang subhanallah dia makin baik. Terbaik, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, ini berlakon kat mana? Ni adik nombor berapa dia nak ambil? Nombor 7. Adik nombor 7. Oh, berapa orang adik-beradik? 7. Meh, cepat. Ni, turunkan. Tak apa, saya macam okey juga. Ya. Okey. Okey. Oh, ramai ni adik-beradik awak. Betul, alhamdulillah rezeki. 11. Seorang mak. Dua mak, Dua mak? dua ayah lah. Tapi yang betul-betul sama mak sama ayah 7 orang. Ni 7 yang last orang. lah. Ni yang bongsu. Memang walaupun dah tua baby. Baby dah kahwin? Dah nikah? InsyaAllah bulan 3 tahun depan. Ya Allah, amin. Ya Allah, permudahkanlah pernikahan baby. Pusingkan pada baby. Masya Allah. Ini adik bongsu dia nak Amir. Moga bahagia, sakinah, mawadah, warahmah dipermudahkan. Dan kita doakan juga buat Eva. InsyaAllah tahun depan juga Eva akan mendirikan rumah tangga. Ya Allah, Eva pula adik. Eva. Pusing pada Eva. InsyaAllah kita doakan adinda Eva kita menjadi seorang isteri yang salihah. Allah kurniakan suami yang saleh, sakinah, mawadah, warahmah. Masya Allah. Allah Akbar. Janggal pula kan, saya seorang tak pakai niqab ni. Kamu pun pakai niqab pun? Tak, banyak belajar. Maksudnya pakai kat sini. Eva pun katanya nak mula belajar juga. Dan kita tahu Diana memang Diana dah istiqamah lama juga ni. Amin. Dah berapa tahun dah? Tak, saya tak ingat. Tak sampai setahun dah. Tak sampai berapa. Tak sampai setahun. Tapi surprise-nya Diana memilih sebab kali pertama saya jumpa masa tu dalam majlis ni. Maksudnya Diana terus pakai niqab yang tutup. Faham tak? Tutup penuh. Sebab faham, nampak mata saja, tutup penuh. Jadi dia Masya Allah, macam itulah. Masya Allah, subhanallah. Ya. Sebab macam masa nak pakai niqab tu, of course kita mencari juga lah ilmunya kan. Ya. Jadi kita, apa yang kita rasa yang macam mana kita punya idola buat tu, kita cuba buat macam tu lah. InsyaAllah. Betul. Sebab ada yang pakai niqab tapi tak tertutup. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini kan, sebahagiannya dia menjadi adat. Niqab tu jadi adat. Kita boleh tengok orang Arab, dia pakai niqab tapi bahagian badannya terdedah. Maksudnya tudungnya tu kecil, contohnya kadang nampak bahagian belakang, sebab ia menjadi adat. Sedangkan niqab ni adalah satu pakaian ibadah lah. Satu pakaian yang sebenarnya menambah lagi kesempurnaan menutup tu. Namun dari satu sudut, kita bukanlah mengatakan bahawasanya, contohlah macam orang tanya Ustazah Han, Ustaz Mat bila nak berhijrah? Faham tak? Soalannya, selagi tak pakai niqab tu belum berhijrah. Sedangkan kita tahu di sana ada perbezaan pendapat. Yang berpegang kepada niqab itu tidak wajib, dan ada yang mengatakan niqab itu wajib. Jadi dan para alim ulama pun tetap membincangkan dalam bab khilaf. Jadi bila khilaf, kita menghormati sahaja. Kita hormat. Jadi subhanallah, bukanlah kita katakan sebab ada orang dia jadi rendah diri tau. Dia rasa macam bila dia tak pakai niqab, dia rasa tak sempurna. Dia kata bila Ustazah nak sempurna tutup aurat, ada yang tanya soalan macam tu. Sedangkan pendapat yang lebih masyhur itu adalah wajah wanita itu tidak aurat, tapi memang ada pendapat mengatakan wajah wanita itu aurat. Jadi sama-samalah antara kalau kita tengok faktor dakwah sekali, faktor dakwah di Malaysia lah. Boleh jadi kalau wanita yang berniqab belum lagi diterima secara baik dalam bab dakwah. Dia ada kelompok-kelompok dia. Dia masih lagi dalam kelompok yang tertutup. Jadi boleh jadi insya-Allah nanti Ustazah dia nak ambil Ustazah Elfa boleh meneruskan dakwah. Ada orang kan dia rasa ada gap sikit.
Maksud kalau orang yang baru nak berubah, mungkin dia lalui ustazah dulu, lepas tu dia nak up lagi, dia pergi ke grup tak maksudnya sebab kalau nak orang yang baru nak berhijrah, dia kena step by step kan. Tapi kalau dia terus baru nak hijrah, lepas tu bertemu dengan grup yang berpegang pada wajib pakai ni, jadi berat lah. So step by step macam tu lah. Masya Allah. Okay, Diana, Diana boleh share apa-apa saja mungkin tentang Raudah. Diana dah masuk Raudah? Alhamdulillah. Ataupun apa sahaja yang Diana dapat di sini, ataupun tentang hijrah Diana. Diana dah hijrah berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, lama dah kan? 2000 berapa? 2000. You awal lagi daripada I kalau 2011. Oh, dah lama sangat. tak, Bukan. Mela 2011. Akhir tahun 2011 macam tu. Lepas baby SPM. Dia lagi ingat dia masa. Okey, Kita dah tua. Okey. Dah tua. Diana, okey, Mel nak bagi tahu ya, saya umur 39. Sebab ini tahun terakhir guna huruf 3. Tahun depan dah 40. Tapi bulan 9. Jadi awal tahun tu boleh lagi lah. 3 kita buat 9. 22? 21. Beza 1 tahun. Saya nak juga 22. Sama juga lah. 22 boleh lah walaupun bulan 6. Masya Allah. Oh, kita selang 1 hari, tapi kita selang 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 85. 37. Yeah. Ya, 37 dan ini 36. Saya 39. Yang ni Saya 27. 27 paling baby. Saya paling muda, okey? Saya paling muda. Okey. Diana anak ke? Keempat. Diana anak 3 keempat. abang. Semua Okey, adik lah. masa Diana masuk berlakon tu, kan? Masa kita sebut apa ya, zaman jahiliah. Betul. Okey, masa tu dapat tentangan keluarga tak? Dapat. Masya Allah dapat. Ya. Memang ayah saya tak bagi. Maksudnya background keluarga sebenarnya kuat dari sudut Betul. agama. Betul. Dia terkejut lah anak dia. Betul. Sebab masa sebenarnya saya membesar kat Johor Ustazah. Jadi Johor ni pun ada sekolah agama. Lepas tu ayah saya pun Alhamdulillah, yelah mereka pun macam tak adalah, bukanlah macam ustaz-ustazah, tapi inilah memahami agama lah. Lepas tu bila kita nak start berlakon tu, ayah tak sukalah. Sebab dia tahu kan berlakon ni tak boleh nak tutup aurat, nak kena bergaul dan sebagainya. Ya, masa tu kan memang industri memang belum tak terima yang pakai tutup aurat. Tak boleh. So ayah saya macam Maksudnya tak Diana bagi. masa sebelum tu masa sekolah pakai tudung. On off. Okey. Itu pun tanpa pengetahuan lah. Okey. Perangainya. Tak apa, itu cerita lama. Buka pekung ni. Tak. Dia sebenarnya tahu tak Diana? Bukan buka pekung. Diana sedang bercerita. Tahu tak TikTok ni ramai orang muda. Tengok ni. Ramai yang tak tidur. 1,000 lebih ni. Ramai orang muda yang sekarang ni sedang mencari-cari. Dia orang kenal Diana Amir macam ni. Dia orang tak tahu Diana Amir pernah menghadapi konflik zaman remaja yang sangat dahsyat. Jadi bagi dia orang, kalau ustazah nak cerita ustazah memang daripada dulu memang keluarga macam ni, pakaian macam ni. Jadi dia orang kata ustazah bukan tak pernah ni. Tapi bila Diana cerita, dia orang kan mungkin rasa, oh Diana lebih kurang dengan aku dulu. Oh on off, pandai belakang tak pakai tudung apa semua. Tapi bila sekarang Diana berpenampilan begini menjadi inspirasi. InsyaAllah, amin. Subhanallah. Okey. Jadi lepas tu kan keluarga tak ada siapa berlakon. Tak ada. Bakat berlakon tu? Saya sebab saya daripada sekolah rendah lagi, saya memang dah masuk benda-benda seni lah, menyanyi lah, menari lah, berlakon teater, semua daripada Boleh sekolah. nyanyi? Taklah, sekarang taklah. Pernah masuk nyanyi Pernah, tak, tapi masa sekolah-sekolah punya je okey. Tapi masuk industri berlakon bila saja berlakon, kan? Bila berlakon, daripada sekolah menengah tu sampai masuk universiti tu berlakon. Dan ada kena cerita ke Ustazah? Tak payah. Cerita paling glamour? Tak tahulah. Tak ingat dah. Cerita paling glamour. Tak, sebab adalah tu. Ustazah kan beza umur kita dalam berapa tahun je. Sebab dalam 3 tahun kan. Ustazah rasa macam nama Diana Amir ni memang nama besar lah masa tu.
Nama besar dalam industri. Sama lah ni pun. Elfa pun. Betul. Saya minat dia macam masa tu. Saya suka saya dengan mak mertua saya. Tapi masa tu saya dah pakai Saya tudung pun lah. suka juga. Saya suka juga. Saya dengan mak mertua saya suka dekat gigi dia masa tu. Allah. Ya, ya. Kita rasa dekat gigi Alfa masa tu comel dia ni. Gigi dia comel Giginya sangat. comel, Lepas tu berlakon pun comel. Nantilah saya minta nak tengok gigi. Sama lagi gigi. Gigi mesti sama. Sama Tak ke? berubah. Sikit berubah. Sedikit meluruskan Proses hilang dah manis tu. Tak lah. Comel lagi, comel lagi. Jadinya tuan-puan sekalian, kita bersama dengan mereka yang ria melalui proses hijrah. Kalau saya pun berhijrah juga, tapi dari sudut mungkin yang tak nampak jelas. Tapi mereka ni jelas ketara, terlalu ketara. Daripada free hair kan, tak pakai tudung, sampailah cuba tengok sarung tangan, stokin, apa semua, Masya Allah. Ia bukan satu perkara yang mudah, sebab dunia glamour itu sangat indah, sangat mengasyikkan. Tak tahu Ustazah. Tak? That's good. Sangat tidak. Tapi masa zaman glamour tu seronok lah. Tak? Kita lebih suka kepada berlakon je sebenarnya. Itu passion kita punya. Minat kita ialah berlakon. Tapi yang dia punya Yang lain keliling-keliling tu kita tak suka langsung. Okay. Benda tu tak ada pernah indah. Benda tu. Okay. Masuk Dia punya tak indah tu serabut. Serabut, pergi event tu tak best, kena bersiap tu tak best, kena pergi interview untuk TV, ambil gambar tu tak best. Gosip-gosip Gosip semua tak tu tak best. Tapi Alhamdulillah kita tak ada gosip sangat. Yang kita suka buat tu adalah lakonan. Itu je. Kita Sebab tak nak jiwa yang tu lain-lain. minat berlakon. Contoh kau nyanyi, minat nyanyi. Sebenarnya bagus respon diorang ni. Nampak memang nampak jujur. Dan insyaAllah memang jujur, sebab dia macam ni. Bagi orang-orang muda kan, dia orang tengok bestnya artis, wah glamour, semua hidup mewah. Lepas tu orang semua macam nak masyhur, faham kan? Okey. Jadi ujian nak masyhur ni menjadi sangat dahsyat akhir-akhir zaman ni, bila masing-masing buat apa sahaja untuk glamour. Jadi bila kamu berdua kata macam tak seronok, rupanya Allah memang jadikan bila kita orang Muslim ni, orang Islam, bila buat sesuatu yang bertentangan syariat, sebenarnya Allah tarik rasa seronok tu. Allah tarik. Dia seronok tu macam luaran saja. Tapi hati tak tenang, rasa gelisah, serabut. Masya rezeki Allah. kita pun tak lama. Walaupun kita buat benda tu dengan niat untuk sebenarnya dapat nafkah untuk keluarga. Jadi yang benda-benda yang kita minat tu berlakon. Contoh kita minat berlakon kan, kita minat berlakon tu atau menghiburkan orang dengan bakat yang Allah turunkan kat kita tu, itu kita minat. Tapi yang keliling-keliling tu contohnya kita nak kena pergi promosi ataupun nak kena buat benda lain atau photoshoot ke benda-benda lain tu, itu adalah macam satu benda yang beban yang kita terpaksa lakukan atas mendapatkan kerja-kerja lain untuk promosi. Itu dia macam terpaksa lah. Macam sama juga kalau kita buat kerja lain, ada part-part kerja lain, sudut-sudut tu yang kita tak suka, tapi kita terpaksa buat pasal dia diselaputi dengan apa yang kita nak bekerjakan tu. Macam tu lah. Betul. Hari tu kan Ustazah ada jumpa seorang pelakon veteran. Kalau sebut ni kita semua kenal lah, tapi tak nak sebut nama dia. Pelakon veteran ni dia memang pakai tutup aurat elok, tudung dia longgar, labuh. Lepas tu dia pakai lengkap lah, stokin apa semua. Tapi dia masih lagi diterima baik dalam lakonan. Alhamdulillah. Lepas tu kan, bila sebut ni semua orang kan kenal, dan dia ada dapat tahu kan, Ustazah ada jumpa dia. Lepas tu kan dia kata, Ustazah, saya berkekalan dalam industri ni supaya saya jadi penyeimbang. Sebab dia kata contohnya pelakon-pelakon muda sekarang sangat dahsyat, dia kata. Kadang-kadang tu datang set dengan baju tidur. Masuk datang set tu daripada rumah dengan tali halu satu je. Dengan kalaulah masyarakat kita tengok pelakon tu seksi, maksud di Instagram ke ataupun mana, hakikat sebenarnya dia orang lebih seksi daripada tu. Kadang tu macam tu lah dia kata. Jadi dia sebagai orang tua dalam industri, dia ada kuasa boleh nasihat. Sama-sama muda mungkin susah sikit lah nak nasihat. Jadi dia sebagai orang tua, dia boleh sound direct. Lepas tu dari segi semayang, dia kata ramai yang tak jaga solat, ramai yang tak jaga apa semua tu, tapi sebab saya orang lama, saya boleh sound
berhenti, boleh ajak. Dan dia jenis yang sound direct, maksudnya dia jenis yang tegas juga. Jadi sampai masa orang kata saya kerek ke, orang kata saya demand ke, macam yelah syuting nak kena stop sebab nak solat, ada orang nak kejar habiskan kan. Lambat sikit solat tak apalah, ni sebab bila nak solat kita wuduk, nak kena make up balik. Jadi dia kata, saya rasa kalau saya berhenti tak tahulah. Saya niat sekarang supaya saya kekal untuk jadi penyeimbang, tak teruk sangat. Kita ingat bila ramai artis dah berhijrah, maksudnya industri ni akan semakin pulih. Tetapi bila ada masuk artis-artis muda yang semakin jauh daripada agama, yang ni, jadi kita tak nak jurang tu jauh sangat. Kalau kita tengok Indonesia, bukan kita nak puji Indonesia ya, artis dengan ulama tu dia macam boleh duduk satu tempat. Kan kalau you tengok ada program dia ada jemput ustazah, tapi artis kat sebelah seksi, dia boleh duduk satu majlis lah. Maksudnya walaupun kita kadang tengok macam tak hormat dekat ustaz-ustazah tu, pakailah tutup elok sikit, contoh kan. Tapi dia boleh pergi ke situ supaya jurang di antara yang menyampaikan ilmu dengan menyampaikan bakat tu tak jauh. Sebab itu setengah daripada sahabat-sahabat kamu yang dah berhijrah tapi dia tetap ada industri, bagi dia sokongan. Betul. Kan bagi dia sokongan. Betul. Kami tak pernah macam suruh berhenti ataupun apa, pasal pada Effa personally, Effa tengok benda tu adalah sebagai rezeki. So Allah yang berikan dia, Allah yang tempat dia kat situ. Kalau dia bukan rezeki, dia tak ada kat situ. Kalau Allah tak izinkan, dia tak akan ada kat situ. Pasal ramai juga yang cakap, dah hijrah tu berhentilah berlakon ataupun berhentilah bernyanyi. Benda tu dia ada dakwah di sebalik lakonan, ada dakwah di sebalik nyanyian, ada dakwah dengan cara kita halus ataupun cara kita yang tegas. Semua dalam kebaikan ada terselit keburukan, dalam keburukan ada juga terselit kebaikan. Jadi kalau fikir dalam keadaan macam tu, apa-apa orang buat kita husnuzon aja dan fikirkan orang tu niat baik, insya-Allah baiklah rezeki orang tu. Masya-Allah, bagusnya Ustazah Effa. Masya-Allah. Okey, Ustazah Diana, apa pendapat mereka yang masih kekal dalam industri? Masya Allah, saya takut nak bagi pendapat. Tapi saya nak cerita yang pasal yang bukan kakak, panggil apa? Tapi saya panggil kakak lah. Yang sama juga sebenarnya, saya tahu siapa yang Ustazah bercakap tu. Sebab masa saya awal-awal berhijrah dulu pun, saya pernah berlakon dengan dia lah. Lepas tu, masa tu kita tak biasa tau, macam pakai tudung dalam rumah, apa tu, kampung yang ada zinc macam tu, panas. Jadi tengah panas tu, bila zinc tu lagi panas, bahang lah kan. Lepas tu saya pun, Masya Allah, saya mengadu depan dia. Saya cakap panasnya kan, lepas tu kita kena pakai tudung pula. Apa semua ni kan panasnya. Masa tu berlakon pakai tudung? Masa tu dah pakai tudung. Tapi saya macam masa tu baru lagi, so macam tengah nak membiasakan. Lepas tu tengah, memang panas sangat lah tengah hari macam tu kan. Dengan kipasnya pun tak boleh buka. Kalau syuting kan kipas kena tutup. Lepas tu saya cakap dengan dia, ya Allah panasnya kak. Saya cakap dengan dia. Lepas tu sekali kak tersebut nama pula. Sekali kak tu cakap, dia kata ini baru panas sekarang ini, tahu tak, wanita zaman Nabi dulu lagi teruk. Diorang punya ujian diorang, dan juga kalau ada apa sahaja yang Allah turunkan kepada apa tu, mereka tu diorang terus buat. So kita baru panas kita baru panas kat sini je. Kalau wanita zaman Rasulullah SAW dulu lagi banyak dugaan dia. So saya macam bila dengar cakap macam tu, betul lah ni panas sikit je sebenarnya. Kita tak berjuang macam wanita zaman Nabi dulu, nak kena buat lagi macam-macam dahsyat semua kan. So saya macam ni berjuang sikit je, berpeluh je ni. Berpeluh pun exercise, boleh kuruskan badan semua kan, banyak lagi kan. So saya macam okey lah. So macam betul lah, maksudnya bila ada orang-orang yang macam akak tersebut yang masih lagi berhijab, berkekal tu, so dia memberikan macam, dan dia tak diam, dia ada juga cakap, ada juga bagi dakwah walaupun sikit tapi dia bagi. So diorang akan jadi ejen perubahan lah dekat satu-satu. Ejen perubahan. Dia macam ni, macam ustazah ada lapangan ustazah, kamu ada lapangan kamu. Maksudnya lain padang lain belalang kan. Jadi ustazah tak boleh masuk dalam set penggambaran nak bagi nasihat, faham kan? Tak boleh masuk dalam industri seni nak bagi nasihat. Tapi orang seni yang berada dalam industri tu boleh bagi nasihat. Kalau semua orang yang berhijrah semua keluar, apa akan jadi kepada industri seni kita yang kita harapkan satu hari nanti
suasana tu berubah. Seperti industri seni Turki, Iran. Turki sebenarnya dahsyat. Sebenarnya kalau kita tahu berkenaan dengan Turki, kita tahulah sebenarnya memang Turki tu ada sebuah negara yang sebagai satu teraslah perjuangan Islam, Khalifah Turki. Tetapi kerana Kemal Atatürk tu Turki bertukar terus sekular dia. Bahkan kalau kita kata Malaysia memang sekular, maksudnya nampak ada sekular tu, tapi di Turki tu ibarat tak ada. Islam tu macam tak ada, berubah terus. Dia macam, kalau artis dia tu samalah macam Barat, samalah macam Mak Saleh. Memang dahsyat sungguh-sungguh walaupun Muslim. Tapi maksudnya di Malaysia ni, kalaulah semua yang berhijrah tu keluar, siapa akan jadi ejen tu yang menyeimbang, yang dia orang akan rasa malu dan segan kan nak buat ni. Dan tak mustahil jadi macam industri di Iran dan sebagainya, insya-Allah. Jadi dan kita puji mereka ni sebenarnya ada usrah, ada Khadijah kan. Insya-Allah. Ada Khadijah, ada sebenarnya beberapa usrah lagi. Dan kita tengok sekarang aktif dengan Ustaz Wadi lah, dengan ni. Sebenarnya dia orang pun beberapa kali juga jemput. Tapi Ustazah ya belum berkesempatan. Tahun depan tu. ya, tahun depan Jadual tu. Masya-Allah, berapa kali sebenarnya beberapa pihak yang jemput nak buat program dengan grup artis. Satu lagi saya nak jelaskan. Ada orang kata, kenapa artis tu buat sesama dia je? Contoh kan. Ada orang jumpa saya, dia kata apa? Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tu kan, dia jumpa kata, Ustazah, boleh ke saya nak ambil gambar dengan Ustazah? Boleh. Ingatkan Ustazah nak ambil gambar dengan artis je. Allah. Contoh kan. Ada, kenapa pula cakap macam tu? Saya ambil gambar dengan semua orang. Sebab dia kan bila orang agama bergaul dengan artis, Ustazah kan kena kuatkan aircon tu, kena turunkan ni. Tengok, dia macam terasa kurang sejuk. Okay. Dia jadi fitnah kepada orang-orang yang tak suka. Betul. Maksudnya orang yang tak suka jadi fitnah. Akan kata, apa ni, artis jemput pergi. Sikit-sikit dengan artis. Kalau artis layan, orang biasa tak layan. Kalau orang yang kenal saya contohnya, dia orang tahu setiap kali saya pergi kuliah, contoh ceramah lah di masjid mana-mana pun, habis ceramah 2-3 jam tu untuk jumpa semua orang yang datang. Sebenarnya penat. Ceramah 2 jam dah penat. Lepas tu yang beratur makcik-makcik tu sampai kadang 2 jam 3 jam. Saya dah rasa nak pengsan tapi layan sampai orang tak akhir. Tapi Ustazah sentiasa peluk, doakan, senyum. Kadang habis ceramah pukul 10, pukul 12, pukul 1 baru selesai. Orang lain dah balik dah. Kita sampai orang tak akhir. Saya bukan nak kata apa. Saya pernah diberi nasihat oleh seorang alim. Dia pesan macam ni, Ustazah, 2 golongan yang Ustazah kena dekat. 1 artis, 1 LGBT. Dipesan 2 golongan ni. Sebab manusia akan rosak sekarang ni akhir zaman dengan 2 golongan ni. Sebab artis bawa hiburan dah, hiburan menyeronokkan, semua orang suka hiburan. Remaja dirosakkan dengan hiburan. LGBT ni bukan remaja, orang-orang tua, orang dewasa. Orang-orang yang maksudnya tak kira remaja ke apa. Sekarang ni dia pesan macam ni, LGBT ni Ustazah ajak pergi rumah buat dakwah tertutup. Jangan buat dakwah terbuka, sebab manusia tak boleh terima. Boleh faham mana nak apa, tengok macam mana kita nak bawa benda tu, ataupun penerimaan tu macam mana, orang belum faham, betul? Maksudnya sangkaan orang, macam mana kita nak layan orang yang macam tu. Macam sebab saya ramai kawan-kawan macam tu. Tapi diorang baik-baik, masya-Allah. Diorang pun sendiri tak tahu tempat diorang kat mana. Diorang macam selalu kena macam apa, dilabelkan kaum yang dilaknati. Betul. Tapi sebenarnya pada saya bukan kaum tu yang dilaknati, perbuatan kan. Jangan perbuatan. Benci orang, benci perbuatan yang tak elok tu. Betul. So memang perlu, pada saya lah, memang perlu ramai orang approach dan berbincang tentang benda ni supaya educate orang ramai tentang macam mana penerimaan. Jangan menghukum orang, menghukum perbuatan yang tak baik tu. Betul. Orang tu tak salah. Itu ujian yang Allah berikan pada orang.
Allah cipta orang tu macam tu, kadang-kadang daripada lahir, kadang-kadang kemudian dia diuji. Tapi maknanya ujian tu masing-masing punya ujian. Belum tentu kalau kita diuji seperti mana dia diuji tu kita boleh. Kita boleh. Dia lebih kuat daripada kita tu pasal Allah uji dia. Saya sangka macam tu dan cakap macam tu dengan kawan-kawan saya macam tu. Saya kata Allah pilih kau sebab kau lebih kuat daripada aku. Pasal aku kalau diberikan ujian yang kau diberikan ni, aku rasa aku tak mampu. Tapi insya-Allah kau mampu. Betul. Sebenarnya saya kan macam kalau pergi KL, pergi kadang-kadang tu supermarket macam tu kan, mall-mall, saya jumpa grup LGBT. Tak apa ke saya sebut maknya? Dia marah tak panggil maknya? Tak maknya-maknya lah yang lelaki. Dia orang kenal. Ustazah macam tu kan. Ustazah, I minat dia ustazah. Suami saya pun gelak lah. Suami kata okey, itu semua lelaki ya. Kan kalau lelaki yang normal cakap minat ni, tapi ustazah boleh tak nak ambil gambar dengan you, macam tu kan. Saya pun kata saya kan garang cara mak. Okey je, I suka you, macam tu kan. Lepas tu cik suami pun layan ambil gambar. Tapi suami tu sebesalah nak duduk sebelah dia orang ke apa semua kan kita. Tapi alhamdulillah setengahnya okey, jumpa tu nangis-nangis. Terus kata bila kenal dia orang tu Allahu Akbar. Jumpa tu kan, ustazah saya macam tu kan, gini. Saya selalu dengar macam ustazah, saya tahu saya teruk, saya banyak dosa, saya ni kalau mati ni macam neraka lah tempat saya. Memang saya confirm neraka. Dia tanya soalan macam tu, kita tak. Allah tu Maha Pengampun. Allah tahu kamu struggle, Allah tahu kamu sekian-sekian. Tapi kan saya rasa macam sayang sebab saya setakat tu je saya boleh cakap. Saya jumpa tengah jalan. Saya kalaulah boleh, sebab Allah dah buka jalan, dia ikut kita, dia macam boleh terima kita. So apa salah kalau saya ambil nombor telefon dia, deal, boleh buat lebih. Saya sebenarnya boleh buat lebih. Saya selalu kata bila nak start, sedangkan ada seorang alim ni memang orang betul alim, seorang guru dan juga seorang orang yang faqih, dia pesan dua ni. Dan dua ni dia kata saya cakap macam ni, tapi bila saya dekati artis, sampai saya Ustazah minta maaf tau. Antara sebab bila Ustazah mula menolak tawaran bukan yang bila program dengan artis kan, Ustazah kerap sebenarnya bukan nak tolak, tapi bila terlibat je orang sebarkan fitnah yang tak elok. Orang bagi gambaran yang tak elok. Ustazah tengok kalau pecamah lain tak ada orang serang, tapi entahlah kenapa bila mungkin dengan Ustazah tak tahulah. Jadi Ustazah macam okey, tak nak ada kontroversi, so Ustazah tak boleh petik mana-mana artis macam entahlah macam tu. Tapi bila ada seorang ulama ni kata, orang alim ni kata tak boleh Ustazah, kena terus apa yang manusia yang suka bersangka buruk, suka mencari keburukan, biarkan. Yang penting kita tahu dakwah kita. Macam tu. Okey, LGBT tu belum start lagi. Tapi Dik, kamu nak pergi makan tak? Kamu pergi makan. Nanti Ustazah ni saya cari. Okey. Okey, mungkin Diana ada nak sebut pasal LGBT? Ada kawan-kawan? Sekarang ni saya tak berkawan sangat dengan saya. Saya pun tak tahu sangat situasi semasa. Pengalaman. Contoh, walaupun saya dah berhenti berlakon lepas pakai tudung ni, tapi dapatlah sikit-sikit kadang-kadang. One off punya job, selling movie. Satu hari, I think 2017 ke 2018 macam tu lah, tak ingat. So dapat satu job kat Malaysia. Telemovie watak kecil je. Watak kecil. So itu time tu dah pakai tudung. Jadi datang set, dah lama tak syuting kan, nervous lah datang kat set. Tapi dah bagi tahu awal-awal, memang kalau bila sampai tu kita akan jumpa set tu, penggambaran tu director dia maknya. Tapi baik sangat dia. Dia antara yang saya rasa masya-Allah lah. Lepas tu makeup artist pun of course maknya. Dan lepas tu yang wardrobe, yang jaga wardrobe perempuan. Tapi jaga wardrobe perempuan. Tu yang lain lelaki lah. Dan juga ada pengkit lah. Ada pengkit kat situ. Jadi bila saya datang tu, saya cakap dengan makeup artist tu, kata saya waktu solat, pasal saya tak banyak scene, so saya cakap habiskan, saya akan tengok. Lepas tu kata okey, ada time ni, boleh tak saya habiskan scene saya cepat, saya akan cuci makeup, lepas tu saya akan solat, lepas tu makeup balik. Tapi bila waktu saya akan
maknanya ambil Zuhur tu hujung, ambil asar tu awal. Jadi taklah berkali-kali nak cuci makeup. Pasal kita pun nak fikir nak memudahkan urusan supaya kita pun tak susah dan tak menyusahkan orang kan. Pasal kalau boleh memang nak kena ambil setiap awal waktulah. Tapi kita cuba adjust. Jadi kita dapat, dia pun dapat macam tu. Jangan kata boleh je. So ni maknya ni tau kan. Dia macam boleh. Lepas dia tu dia support. Lepas tu adalah scene-scene yang kena salam bapa. So sebelum saya nak buat scene tu, director yang itu dia datang kat saya, dia cakap tak apa dek, yang part ni kita cheat aja. Jadi nampak macam shot yang long shot tu kita nak sambut tangan, tapi belum sambut kita akan potong. Lepas tu ambil daripada belakang aja. Macam ni je. Jadi tak pegang pun. Sebelum kita tanya, dia dah fikirkan untuk kita dulu. Lepas elak so tapi diorang dua ni, yang dua maknya ni yang jaga saya punya aurat dan jaga waktu solat saya, jaga tertib saya. Pasal dia bila baju jarang sikit, dia tanya ada tak seluar kat dalam. Ada, jangan takut. Macam ni tangan ni nampak lah, kasih dia pakai hand sock. Kenapa tak ada hand sock? Dia orang yang lebih jaga aurat saya daripada yang perempuan-perempuan. Sebenarnya dia pengalaman dia mungkin orang yang golongan seperti ni, jiwa dia lebih lembut ke macam mana? Prihatin. Dia nak sangat menjadi wanita. Jadi macam kalau jiwa dia tu jiwa wanita. Jadi bila dia lelaki tapi dia nak jadi wanita, dia kena buat lebih untuk menjadikan diri dia wanita. Jadi dia faham lebih pada saya lah, apa yang saya nampak. Dia paksa diri untuk faham lebih, faham lebih kepada keperluan wanita. Lebih macam sensitif lah dari benda tu. Faham. Jadi Masya Allah Ataupun benda tu. try hard jugalah untuk memahami. Dia kena, dia nak buktikan yang dia memahami perempuan dan support wanita. Yes. Dan pakai tudung. Okey. Tuan-puan sekian, perbincangan kita malam ni ada hikmahnya. Kenapa kita bincangkan ni? Ya, sebelah kita adalah Masjid Nabawi. Dan Allah temukan kami di sini supaya kita balik Malaysia nanti, macam cik suami cakap, balik Malaysia nanti kita nak buat apa? Allah bawa kita, tak semua orang diizinkan untuk datang buat umrah. Mesti ada sebab. Adakah untuk diri sendiri je? Faham kan Diana kan? Maksud ada orang dia balik ulang-alik buat umrah demi umrah untuk diri sendiri saja. Ada orang bila balik dia dapat semangat, dia plan nak buat apa. Contohkan nama Diana, memang orang sekarang memang ingat lagi Diana Amir adalah pelakon sikit-sikit. If Diana Amir buat satu program dan menjemput artis, itu lebih dekat dengan mereka berbanding Ustazah buat program dia jemput artis. Faham kan? Sebab itulah bila dah berhijrah, sebenarnya ada tanggungjawab besar bagi grup ni untuk bagaimana nak dekat dengan mereka yang masih jauh kan. Alhamdulillah. Orang pun memang bila kita ada grup tu kan Ustazah, saya pun kesian Ustazah pengalaman lama. InsyaAllah. Alhamdulillah memang kita orang pun dah banyak jadi kawan-kawan yang rapat juga. So yang memang selalu Alhamdulillah ada banyak kelas, bukan kelas Khadijah saja, adalah kelas-kelas lain yang macam sub. Jadi macam Alhamdulillah dia punya, sebab kita tahu kalau kita nak berhijrah ni kena ada ilmu kan. Kalau tak ada ilmu macam mana kita mengamalkan. So dia orang ni sentiasa ada kelas ataupun sentiasa diajak pergi ke kelas-kelas luar juga. Alhamdulillah, majlis ilmu kat luar. So kita nampak memang pencarian ilmu tu agak aktif jugalah di kalangan artis ni. Alhamdulillah. Dan ikhlas tu hanya Allah saja yang tahu, malaikat pun tak tahu kan. So kita jangan menilai mencari adakah mereka ikhlas ataupun tidak ke, dan mendoakan yang macam mereka ni akan tidak kuat ke. Doakan diorang untuk istiqamah. Jangan mencari apa lagi salah diorang, apa lagi kurang diorang. Doakan yang diorang akan kekal dalam jalan tu. Sebab kita takut kalau kita ni menjadi orang yang macam merendahkan mereka punya macam usaha, nanti kalaulah diorang give up, contohnya give up dan terus tak naklah pakai hijab macam ni, semua benda dia buat salah kerana kata-kata kita yang macam merasakan yang dia masih lagi. Memanglah takkan perfect kan, manusia memang takkan perfect. So kita lebih baik kalau kita lebih doakan diorang,
kepada semua orang lah yang belum berhijab pun, insyaAllah kita doakan yang kita, kalau kita nampak benda-benda yang baik yang dia buat tu, kita ambil benda yang baik tu. Tapi jangan pula kita sokong benda-benda yang tak elok yang dia buat kan, Ustazah kan? Betul. Jangan semua benda pula kita sokong, nanti kan confuse sebab orang nak tu. ambil sebab nak ambil hati, semua kita support. Betul. Macam bila Diana sebut, kadang tu orang tu baru nak hijrah, lepas tu kita nak expect dia terus semua perfect. Jadi bila dia buat pakai tudung, tudung dia mungkin belum tutup dada, baik pakai tudung tu biarlah elok-elok, nak pakai pakailah betul-betul. Buat apa pakai nampak dada, dia baru nak start berperingkat kan, step by step kan. Okey, kita dengar pada adik ni pula. Baby belajar apa? Baby belajar maksudnya dulu study background business management. Sekarang baby kerja? Sekarang tak bekerja. Tapi banyak kerja. Baru start. Okey. Baby, masa kakak masuk industri berlakon tu, baby happy ke? Baby rasa macam tak suka tengok kakak berlakon ke? Kecil lagi masa tu? Kecil lagi. Tapi duduk satu bilik dengan akak jugalah masa tu. Adik ikut akak selalu syuting juga. Ya. Rasa glamour tak adik dia nak ambil masa tu? Jadi adik dia nak ambil. Biasa je. Zaman tu sebenarnya tak ada FB, TikTok, IG. Ya, sebenarnya zaman tu kan. Yulah. Tak ada lagi, tak aktif lagi. Dia awal lagi. Dia mula dulu kan. Jadi dia time tu yang Facebook lah. MySpace. Ya. Sebenarnya artis sekarang cepat naik walaupun baru sebab ada media sosial ni lah. Okey, apa nasihat baby kepada siapa baby? Tiba-tiba nasihat baby pula kan. Kepada semua baby di sana. Kepada ahli baby sedunia. Kan, kepada anak-anak bosu yang baby memang kan. Okey, jap saya cari soalan yang tepat. Okey. Nervous kan? Okey. Baby umur 26, 27. Okey, saya tanya soalan ni. Tahun depan umur 28 kan nak nikah kan. Baby pernah tak rasa macam dah lambat daripada orang lain kahwin? Dan soalan ni kita akan tanya juga kepada Eva. Eva bayangkan ya, Eva umur dah 37 dan Eva tak pernah nikah. Sebab semalam bila tanya Eva, sebab Eva kata insyaAllah tahun depan nak nikah, lepas tu nak ada hijrah insyaAllah. Lepas tu saya ni memang dia ni penyibuk tu, tanya Eva pernah nikah ke? Kan yelah macam kan ada setengah artis kan, okey, rezeki nikah tu banyak kali. Rupanya Eva tak pernah nikah dan sama ni single mingle. Masya-Allah, maksudnya akan bernikah insya-Allah pada umur 38 kan. Jadi yang ni 28, tahun depan ni 38 insya-Allah. Jadi saya tadi kan macam dengan suami sweet-sweet tu kan. Kami sweet macam tu je dengan suami, bukan sweet-sweet macam mana. Tapi memang selalu akan dapat komen, Ustazah kontrol sikit, kesian kami yang single ni. Alah, kesiannya kami yang single ni. Jadi kita tanya soalan pada baby dulu. Sebab macam mana baby kan menghadapi situasi, walaupun 27 tu tak adalah tua sangat, masih muda. Tapi masih lagi rasa lambat daripada orang lain dan orang mula tanya kan. Macam mana baby lalui tu? Tapi sebenarnya sejujurnya memang orang ada bertanya juga kat baby, bila nak kahwin, dah umur berapa kan. Ya. Lepas tu dengan kawan-kawan pun dah ada anak bersemua. Lepas tu fikir mungkin belum lagi jumpa yang tepat. Ya. Sebab tu Allah baca bagi ujian, petunjuk macam tu. Dan so, tak adalah rasa sangat tu. Tak stres sangat. Tak. Masa mula tu stres dengan orang-orang sekeliling. Tapi Kakak tak bagi kahwin kalau tak jumpa. Oh, kakaknya yang banyak reject. Tapi kan suara macam hampir sama lah. Suara dekat. Mesti dia orang nampak saya macam paling kecil. Sebenarnya sebab saya duduk tenggelam. Saya tak adalah kecil sangat sebenarnya. Ketinggian lebih kurang kan. Ini yang paling comel ni, paling ni. Eva. Eva 37 Eva. Eva adalah lambang wanita yang sabar dalam bab jodoh. Kalau orang fikir kan rupa ada, kerja ada, apa yang tak ada? Banyak yang tak ada. Tak, dari segi zahir orang menilai macam semua lengkap package-nya. Tapi kenapa tak nikah?
tak ada orang nak ke, tak laku ke, banyak reject ke. Lepas tu bila orang duk tanya-tanya, rasa stres tak? Tak. Ha. Okay, so macam mana? Banyak tu soalan Ya. Nombor satu, banyak reject. Sebenarnya tak banyak orang nak, Alhamdulillah. Sebab first yang tak banyak orang approach. Eva rasa benda tu adalah benda yang sangat Eva bersyukur sekali daripada muda, umur muda Eva ambil tu sebagai satu yang Allah melindungi. Oh, Eva syukur tak ada orang ramai approach. Yes. Orang segan rasanya. Baguslah. Macam orang segan tu bagus. Eva kalau orang tak segan tu lagi Eva rasa macam tak suka. Eva tak suka bila lelaki suka Eva. Tanya macam tu. So bila ramai orang kata tak ada ke orang minta nombor, tak ada ke orang datang merisik, tak ada ke ini impossible. Kata memang tak ada, Alhamdulillah. So bila tak ada benda tu, dia rasa lebih relax lah. Maknanya Allah lindungi dan buat ada rasa segan dekat hati lelaki-lelaki yang memandang tu. Biar kau suka tapi kau diam. Tapi Eva pun memang garang. Dan Eva lebih macam kasar dan tegas, maskulin, sangat-sangat maskulin. Jadi memang tahu yang ramai lelaki segan. Jadi macam benda tu bersyukurlah. Satu-satu. Okey, Eva kalau tengok orang lain ada anak, tak teringin nak jadi ibu, nak ada anak. Eva memang suka anak, tapi macam kalau boleh ada anak tanpa ada suami, dia macam lagi memudahkan lah. Anak-anak dia anak-anak kawan Irma. Memang saya tak memang ada rasa apa ni orang kata hard feeling kan. Masa bila tengok anak sedih, belum ada anak, tengok laki orang sedih tak ada laki. dia tak sedih, dia rasa Masya Allah kau ada, kalau contoh ada berbahagia je dengan orang. Berbahagia. Tapi macam awal-awal mungkin ada rasa sikit kenapa Allah tak kurniakan tu untuk aku, sedangkan sebenarnya saya ni kalau tengok dengan saudara-saudara makcik-makcik ke apa kan, diorang semua kata Eva ni daripada kecil mental, mesti dia yang kahwin dulu. Tu dengan kawan-kawan pun, kawan-kawan sekolah rendah ke kawan-kawan menengah, ni Mina kahwin-kahwin, mesti kau kahwin dulu. Tapi sekarang ni semua kawan-kawan sekolah rendah, semua kawan-kawan sekolah menengah semua dah kahwin, dah ada anak. Eva je sampai sekarang tak ada, tinggal seorang. Kau tak silap tinggal seorang lah. Kau kawan sekolah menengah tu lah dengan sekolah rendah. Dan kalau adik-adik saudara pun Eva yang last yang umur-umur ni lah. Tapi jadi memang Eva nak kahwin bila kecil tu, memang doa nak kahwin umur paling lambat 24. Tapi 24 tu sampai tak ada jodoh. 20 lepas tu okeylah 26 lah. Tak ada. 27 tak ada. Lepas tu kemudian tu fikirlah kenapa Allah takdirkan macam tu. Dan bila fikir macam okey je kalau tak ada. Sebab bila dah umur macam tu, tengok kawan-kawan lain semua dah ada anak, dah ada suami, diorang tak ada kebebasan untuk melakukan benda-benda yang orang single boleh buat. Okey. So Eva ambil positif dari sudut. Yes. Sebab bila kita single, macam sekarang ni masih single, bila Eva nak keluar pergi mana-mana, mission ke, lagi-lagi pasal sekarang ni kita buat humanitarian mission, Eva dengan Diana, dengan Irma semua, dengan Islamic Relief Malaysia kan, sama-sama dengan Heliza pun pergi mission. So kita cuma minta izin ibu bapa je, atau beritahu ibu bapa. Tapi kalau kita ada suami, kita kena minta izin suami. Kalau ada anak, kena fikirkan anak. Bila tengah buat mission tu, fikirkan anak. Betul. Tapi bagi Eva, kalau Eva apa-apa jadi Eva kat mission, Eva awal dah bagi tahu mak bapak macam apa-apa jadi redha, tawakal. I'm tengah melakukan bermusafir, melakukan benda baik, insya-Allah baiklah pengakhiran tu, macam tu. Tapi kalau ada anak, kalau ada suami, tak boleh lah bercakap macam tu kan. Suami kata kenalah fikirkan anak-anak apa semua. So dan bila kita single, kita boleh ada kebebasan untuk buat macam-macam benda. Contoh Eva nak menimba ilmu. Kalau Eva nak belajar overseas, walaupun umur Eva dah macam ni, boleh je buat benda tu, tanpa kena fikir 2, 3, 5, 10 kali. So Eva ambil ke single ni sebagai benda untuk teruskan memperbaiki diri sebanyak mungkin. Pasal singlehood is freedom. Dan kita dan Eva pernah buat singlehood punya talk. Dia kata kenapa Eva okey dengan keadaan single ni. Lagipun keluarga Eva memang jenis yang tak tanya bila kau nak kahwin. Keluarga, saudara mara semua tak ada tanya benda-benda macam tu. Tak pernah kasih stres yang macam tu. Orang luar yang tak kenal yang macam tanya bila nak kahwin, tapi tu nak jodohkan apa semua. Tapi Eva straight cakap, tak nak, saya tak nak.
Tak perlu. Saya tak perlu bernikah. Saya tak perlu orang carikan. Sekarang ni macam mana boleh buka ni? Siapakah si dia yang Allahu berjaya membuka hati Ustazah, Irfan? kita belum announce sebenarnya tahu Ustazah yang announce dulu. Saya memang Baru 3 orang Kita dia macam dah lah. Oh, jadi ni okay, macam bahan rasmi dah ni. tak rasmi sangat pun. Ini doa saja, Doa saja. Dia tak ada rasmi. Tak ada rasmi betul. lagi. Nanti tapi kan tak mustahil je pemberita Allahu Akbar. yang online ni kan. Tak apa, dia orang tak akan dapat apa pun. Itu doa. So bila terbuka nak bernikah tu macam mana nak cakap Dah jodoh sampai Allah buka. Mungkin kot nak cakap dah jodoh sampai Nampak pun tak Allah tahu mudahkan juga. jalan, kan? InsyaAllah. Mungkin Allah mudahkan jalan. Tapi apa-apa pun boleh berlaku kat hujung Ya, tu. kita So tahu. kita Eva dah macam sampai tahap yang betul-betul reda kalau tidak bernikah sekalipun, alhamdulillah. Betul. Sebab Masya Allah. masih boleh melakukan banyak lagi benda-benda yang baik bila dalam keadaan single. Asal ramai yang macam cakap pernah tanya advice lah macam mana nak cari jodoh. Eva cakap benda ni untuk lelaki dengan perempuan. Jangan bila kita nak cari jodoh tu, kita selalu cakap aku nak jodoh yang macam ni, nak suami, bakal suami perangai macam ni, sifat macam ni, rupa macam ni, kerja macam ni, macam ni. Lelaki pun akan sebutkan sifat-sifat yang sama bagi wanita yang diorang idamkan tu. Tapi diorang lupa yang sebenarnya kita tak boleh tentukan benda tu. Benda yang kita boleh tentukan ada dalam diri kita. So apa yang cakap Eva bagi tahu adalah kalau kita betul-betul nak bernikah, nak menjadi seorang isteri atau seorang suami, kita put in the effort untuk jadi benda-benda tu semua untuk diri sendiri. Betul. Macam nanti bakal suami aku nak isteri yang macam mana. Jadi buat benda tu. Sementara menunggu jodoh tu improve. Jadi itulah benda dia. Maksudnya macam ginilah, kita nak lelaki gini-gini. Lelaki yang kita nak tu pun nak perempuan macam ni. So sangat tepat apa yang Eva sebut. Kita tak boleh nak tentukan pun orang yang datang tu macam mana. Tapi yang kita boleh tentukan ataupun boleh kontrol ialah diri kita. Siapa yang menjaga dirinya, mendidik dirinya, memperbaiki dirinya, di sana Allah akan temukan jodoh yang pun sentiasa perbaiki diri. Masya Allah, amin. Insya Allah Eva nanti jadi Umi Eva, Mama Eva. Masih lagi ada. Sebab wanita-wanita yang baik bila ada peluang sangat rugi melepaskannya, kerana zuriat daripada rahim kita tu kan takkan sama. Walaupun Eva sebut kau dapat anak tanpa suami pun okey sebab suka kanak-kanak. Sebenarnya Ustazah masa sekolah menengah pernah sebut macam tu tau. Sebab memang suka baby dan nak jadi mak. Masa dulu doa daripada sekolah menengah, ya Allah bagilah peluang jadi ibu. Ya Allah, tengok perempuan mengandung macam seronok. Macam bestnya mengandung. Lepas tu encik suami dengar. Encik suami tiba keluar kepala. Tak, encik suami kena dengar sampai habis. Bukan maksud saya tak nak kahwin. Tiba muncul. Encik dengar sampai habis. Encik suami muncul tiba-tiba kepala. Macam ni saya daripada sekolah menengah, encik kena bangga saya ada sifat keibuan. Saya bila tengok ada encik tak percaya saya ada sifat keibuan. Kan? Encik tengok saya dengan anak-anak macam mana? Kan bahagia ada sifat keibuan terselah kan. Biasa you tak setuju tu, you dia keluar tu you ke keibuan macam tu lah. Tak nak jadi ibu tu daripada sekolah menengah tu dah ada. Pukul 11 Raudah. Sekarang pukul apa? 10:30. Okey baik. Lepas tu memang lebih kepada nak jadi ibu daripada isteri. Lebih kepada nak anak daripada suami. Macam tu. Cik jangan salah faham cik ya. Tapi kita tahu kalau tanpa melalui nikah suami, kita takkan jadi ibu dan takkan jadi takkan jadi ibu lah, takkan dapat anak kecuali anak angkat. Tapi kita nak tu anak kandung. Jadi doa tu lebih kepada ya Allah berilah aku peluang jadi ibu. Ada sebab doa macam tu sebab masa sekolah menengah dulu ada masalah gangguan dari segi kitaran haid tu. Jadi 7 bulan sekali baru datang 3 bulan. Ya, kena jumpa doktor. Jadi kawan-kawan cakap susah ni nak susah nak dapat anak ni.
Lepas tu gila jumpa doktor pun, doktor tak cakap macam tu, tapi kita awak ni makan ubat baru ni. Jadi saya nak bagi tahu kepada siapa yang ada masalah, belum tentu. Betul. Sebab akhirnya Allah bagi tiap tahun. Bukan nak kata, maksudnya rezeki tu kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Walaupun kita macam, jadi masa tu, ya Allah betul ke, ya Allah bagilah aku pun jadi ibu. Bila datang ujian macam tu, menguatkan kita berdoa. Berdoa. Macam kamu macam ada keinginan mungkin nak jadi ibu, ada keinginan kan? Mesti. So jadikan doa kuat berdoa. Macam Eva kata, kalau tak nikah pun alhamdulillah, sebab boleh teruskan ni. Tapi mungkin Eva kena kuatkan juga berdoa, ya Allah, kerana dengan pernikahan itulah boleh aku menjadi seorang ibu, sebab besar sangat kedudukan seorang ibu. Eva, so macam bila kat sini, walaupun macam kita tak tentu kita akan menikah atau tidak, Eva sentiasa akan mendoakan, ya Allah keturunan aku. Keturunan. Ya Allah, jadikanlah keturunan aku keturunan yang panglima-panglima mu, ataupun orang pejuang agamamu, soleh-soleha, keturunan yang dijauhkan, diharamkan api neraka, macam tu. Tapi kita tak tahu kita ada ke tidak, tapi sentiasa akan doa benda tu. Masya Allah, alhamdulillah. Sebab zuriat keturunan akan menjadi pahala yang berpanjangan untuk kita. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung kan. Rasanya hampir 2 jam juga. 8.30, 9.30, 10.30, hampir 2 jam juga. Masya Allah. Terima kasih yang di Malaysia. Sekarang Malaysia pukul berapa ni? Kat pukul 3 kan? Malaysia? 3.30. Bayangkan, masih lagi lebih kurang dalam 1,000 lebih campur 2 berapa? 1,500 kan? Lebih kurang dalam 1,000 lebih lah. Bayangkan, tuan-puan tak tidur tengok perkongsian kadang diorang ni kan. Sangatlah supportive. Sahabat-sahabat Alamayan. Nak sebut follower memang saya tak sebut. Malu sebut follower, sahabat-sahabat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kepada yang masih single-mingle, jadikan Eva, jadikan nama siapa dik? Baby Azina, baby Azina sebagai satu contoh. Sebenarnya bila Eva sebut tadi, Eva adalah membuktikan. Kalau saya nasihat, saya kata kepada yang single, sabarlah, bersangka baik. Ustazah Cila umur 22 dah nikah, bolehlah nasihat macam tu. Tapi sekarang ni Eva yang umur 37 yang dia bercakap apa yang dia lalui. Jadi sebenarnya memang saya setuju sangat. Orang yang selalu, dia macam ni, ada orang yang stres sebab dia tak isi. Dia tak isi waktu single dia tu. Sebab itulah, kalau kita tengok macam Heliza pun, dia nikah umur 35, 36 Heliza umur apa? Sama saya 36 Tahun lepas 36 Heliza nikah tahun lepas ke tahun ni? Awal tahun ni kan? 36. Maksudnya, ya. Dan kita lihat biasanya kalau anda diberi ujian Allah, nikah lambat, anda kena isi. Buat sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau buat rutin, jadi kena tambah lagi supaya akan rasa single itu sangat bermakna. Jadi kita tak akan rasa cemburu pada orang yang kahwin, orang yang ada anak. Sebab apa kita kata, dia itu bahagian dia, saya boleh buat perkara yang dia tak boleh buat. Tapi kalau sama je, tak tambah, itu yang rasa kosong. Faham kan? Tak buat sama je. Tapi bila dia single dan dia buat lebih, dia akan rasa ada nilai pada single tu. Itu yang terlibat dengan charity kan. Terlibat dengan siapa Farali kan, pergi berkuda lah, pergi pergi buat mission, pergi sana sini semua. Nak show macam sebenarnya bukan artis saja boleh terlibat macam tu. Siapa yang nak memang boleh. Maksudnya jadi aktivis ni bukannya semata-mata orang yang ada nama ataupun ada ni, anda join je mana-mana jadi sukarelawan, jadi aktivis. Walaupun anda tidak di highlight, tak dikenali, anda dapat sesuatu yang bermakna. Itu yang kata freedom, single is freedom. Ya, itu memang betul lah. Macam saya, alhamdulillah, encik suami ni sangat
support. Tak semua suami yang boleh izinkan isteri keluar dakwah, pergi sana pergi sini. Jadi tak semua yang dapat. Kebanyakan saya jumpa ramai kawan-kawan yang dulu aktif masa belajar, kita sangkakan esok dia akan jadi pendakwah apa, tapi terhenti terus. Suami saya tak bagi, suami saya tak izinkan. Saya nak pergi ceramah hujung minggu, nak kuliah muslimat pun suami tak bagi. Saya sekadar kerja sekolah macam maksudnya bukan kita rendahkan, kita tahu dia boleh buat lebih. Tapi bukan kata suami tu tak bagus, tapi nak kata itulah cabaran. Jadi betul, dengan single carilah peluang-peluang yang Allah berikan, dan isilah kekosongan itu. Anda akan rasa single itu sangat bermakna. Masya Allah. Terima kasih Eva. Kata-kata akhir. Cari pasangan yang akan membuat hidup kita lebih bermakna dan jadikan kita ni lebih baik daripada diri kita sebelum. Jangan cari pasangan yang akan mengkongkong kita dan menjadikan kita tu tak berkembang. Sebab dalam Islam, kita sepatutnya bersama-sama untuk menjadikan kita orang manusia yang taraf paling tinggi. Pasal itulah matlamat kita setiap manusia. Betul. Jadi kita kena cari dan doa untuk pasangan yang cakap, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang sebaik-baiknya supaya dia membantu aku menjadi yang terbaik untukmu, ya Allah. Jadi itu, kalau selagi tak dapat tu, selagi tu tak akan kahwin, insyaAllah. Niat pada Allah, berikan aku terbaik. Berikan aku yang terbaik. Allah, hebat. Ni Diana Amir datang ni, suami dekat Malaysia ni. Betul. Dia orang gilir. Sebelum ini suami datang umrah, maulid hari tu, Diana jaga anak-anak. Ini giliran Diana datang, suami jaga anak-anak. Bukan senang nak boleh macam tu, Masya Allah. Okey, kata-kata baik Encik. Okay, nak kena pergi dah. Terakhir, untuk orang yang dah berkahwin pula, sentiasa bersyukur sebenarnya dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Sebab maksudnya dalam apa yang kita buat itu, insyaAllah Allah nampak segala-galanya, dan pastinya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Kita punya tenaga, kita punya kepenatan kita tu Allah akan balas dekat akhirat kelak. So insyaAllah buat seikhlasnya, insyaAllah lillahi ta'ala. Sayangi kita punya keluarga lillahi ta'ala, insyaAllah pasti takkan sia-sia lah. Itu je. Amin. Subhanallah. Okay, baby. Saya malu sebenarnya. InsyaAllah Doakan orang. Saya mendoakan kepada semua yang masih mencari jodoh, InsyaAllah kita jumpa jodoh-jodoh yang baik. Doakan baby juga. InsyaAllah Amin. Doakan saya juga. InsyaAllah sakinah mawadah warahmah. Jadi terima kasih semua muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan perkongsian malam ini memberikan ilmu yang mampu kita beramal. Masya Allah, insya-Allah. Adinda, kita kena ada lagi. Memang kalian ni bukannya kosong. Maksudnya cakap tu dengan ilmu. Daripada hati yang dalam. Mudah-mudahan Allah kurniakan apa yang kita impikan. Salam daripada Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah, bumi cinta. Okey, kita akan tunjuk last apa ni, Masjid Nabawi. Encik suami, masya-Allah. Dia makin menurunkan, makin meningkat bila saya tinggal tu. Dia nak cakap masa dia ada view tinggi. Masa tu pukul berapa, Encik? Ni orang tidur lah. Ni artis kenal ni. Ya, betul lah, Encik Adi terkenal. Mari Encik masuk, nak tengok view naik tak? Mari. Saya kata nak tinggal orang ni, artis kenal. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Okey. Malam ni kami tak tidur ni malam ni sebab pukul 11 nak masuk Raudah. Habis mungkin pukul 12 selesai. Lepas tu muslimin muslimat kami akan terus tunggu je sampai 1:30 sebab Malaysia 6:30 untuk majlis zikir. Betul tak Encik suami? Betul. Okey, kita boleh tengok ada lagi macam ni lah suasana di Masjid Nabawi. Ada lagi yang sedang solat, ada yang sedang tazkirah, berjalan-jalan. Okey. Sekian muslimin muslimat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sekarang jam sekarang 10:30. 10:33 malam. Ya, di sini 10:33 malam, di Malaysia 3:30 Allahu akbar, hebatnya. Okey.
Untuk terakhir, sebab ramai yang kirimkan salam buat Rasulullah, kita sama-sama ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Abi Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, jumpa lagi 2 jam lagi untuk majlis zikir dengan majlis ilmu, insya-Allah. Assalamualaikum.